Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kenapa gambar saya ni macam kabur-kabur? Ataupun Tak dengar. saya... Dengar tak suara saya? Tak dengar. Tak dengar? Okey. Saya nak test. Korang dengar ke tak suara Dengar. saya sekarang ni? Saat ku sendiri, ku lihat foto dan radio bersamaku yang telah lama ku simpan. Okey, boleh dia menyanyi ke? Hancur hati ini melihat tak apalah lirik dia. Okey, saya nak tanya sekarang ni gambar saya okey tak? Jelas tak gambar saya? Ke gambar saya kabur-kabur ni? Pecah-pecah? Kalau pecah-pecah, saya boleh try setting sekejap. Gambar kabur Kabur. Okey, kejap. Firstly, saya ubah dulu saya punya gambar. Okey, jelas Firstly, saya ubah nama saya dulu. Hafiz Arif. Okey. Secondly, okey. Gambar kabur ke jelas? Gambar jelas Okeylah. Macam kabur sikit Okey, saya try kejap. Video setting. Okey. Okey tak gambar saya? Alamak, masih kabur lagi lah saya tengok. Kenapa masih kabur lagi ni? Kacak lah. Okeylah. Adjust sikit lah, bagi terang sikit. Muka ni dah gelap. Okeylah. Saya pun tak reti sangat nak adjust ni lah. Tutup mirror. Mirror Okay, saya tutup mirror. Mirror my video. Biar mirror macam ni. Okeylah ni. Biarlah korang nampak saya pakai tangan kanan. Tak ada masalah. Sekarang ni gambar je kabur. Saya tak tahu kenapa. Tak apalah. Yang penting suara dengar kan. Suara dengar okeylah. Okey, pertama sekali saya nak saya nak ucapkan selamat datang. Okey, terima kasih kerana sudi tonton saya punya Zoom meeting. Maaf kerana lambat. Okey, saya cebok anak saya dulu. Lepas tu uruskan anak, tidurkan sekejap. Nasib baiklah Tuan Sulaiman tolong bantu saya untuk layan korang semua dulu. Dan kali ni kita ada lebih kurang dalam 70 partisipan, tak ramai. Okey, tak apa. Dan hari ni saya seperti biasa saya akan sambung balik menceritakan kepada rakan-rakan tentang 30 strategi yang rakan-rakan boleh guna untuk tingkatkan sales dalam Tuan Wow lah. Hari ni saya akan cover 4 benda. Saya dah tulis siap-siap dah 4 benda. Okey. Iaitu yang saya akan cover adalah yang pertama,
kita akan kupas tentang 4 tips ni. Macam mana kita nak tingkatkan sales kita dalam Tone Wow, nak buatkan kita lebih banyak pendaftaran dan komisen kita boleh berkembang lah. Ini yang fokus yang saya nak ajar pada semua, iaitu kita nak kembangkan komisen kita. Iaitu yang pertama, saya kongsikan satu teknik. Ni nama dia teknik buat survey. Teknik yang kedua yang akan saya kongsikan adalah teknik tambah market. Okay. Dan yang ketiga, beli dan derma. Dan teknik yang keempat adalah funnel yang jelas. Okay, catat semua Buat survey, itu yang pertama. Yang kedua, tambah market. Yang ketiga, beli dan derma. Dan yang keempat, funnel yang jelas. Ini 4 teknik ini. 4 teknik ni kalau tuan-tuan habis coaching saya, tuan-tuan tak faham, lebih baik tuan-tuan pastikan tuan-tuan faham lah. Sebab rugilah kalau dah tonton kita punya Zoom meeting, coaching kali ni, tiba-tiba tak dapat 4 benda ni, sangat rugilah. Okay. Dan yang kedua, apa yang saya mengharapkan kepada rakan-rakan semua bila dah dapat ilmu ni daripada saya, tuan-tuan, tolonglah sebarkan kepada rangkaian masing-masing, dealer masing-masing. Sebab ilmu yang saya dapat ni pun saya bagi percuma kepada rakan-rakan. Jadi rakan-rakan pun samalah, sebarkanlah kepada rangkaian lain juga. Oh, ada orang tanya balik, ulang lagi. Okey, saya ulang balik. Ini adalah teknik-teknik ni adalah dalam 30 strategi. Macam mana kita nak mudah tingkatkan sales kita dalam Tone Wow. Maksudnya kita nak mudah tingkatkan pendaftaran kita dalam Tone Wow. Pada masa yang sama kita tingkatkan komisen kita lah. Yang pertama, buat survey. Yang kedua, apa saya cakap tadi? Apa saya cakap tadi saya pun lupa. Tambah market. Yang ketiga, beli dan derma. Dan yang keempat, funnel yang jelas. Ini 4 teknik ni. Jadi kita ada lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam coaching kita. Saya akan pastikan coaching kita ni ringkas dan padat. Tapi tuan-tuan akan dapat 4 perkara ini dengan baik. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian barulah kita akan buka sesi soal jawab. Okey. Hari ni sesi coaching kita ni jangan risau, santai-santai aje. Nak buka video tak pakai baju pun tak apa. Khas untuk lelaki lah. Kan kok panas ke apa ke. Ya ke Jane? Okey, aku nak santai-santai, tapi janganlah santai sangat sampai ada Zoom meeting saya tengok ada yang baring tidur. Itu teruk sangat. Nak tidur lah, buka tutup lah video tu. Okey, dan yang paling penting saya mengharapkan coaching saya pada hari ni kita dapat eratkan silaturahim antara kita dan pada masa yang sama dapat bantu kawan-kawan lah tingkatkan sales dalam Tone Wow. Itu yang paling penting. Okay. Setiap minggu saya gunakan waktu cuti saya ni untuk beri coaching pada rakan-rakan. Benda tu saya beritahu bukan mudah lah. Sebab biasanya waktu cuti saya, waktu saya dengan family. Tapi saya terpaksa pinjamkan. Saya pinjamkan pada wife saya, pada family saya ni 1 jam macam tu untuk you all semua. Okay, untuk kita sama-sama. Sebab biasanya kalau hari Sabtu, saya akan penuhkan masa tu. Saya takkan biarkan masa tu kosong. Sama ada saya yang akan buat coaching, ataupun yang kedua, kita ada buat advance coaching. Tu, sekejap. Saya off TV sekejap. Ya. Kejap. Ayah ada coaching ni. Jangan kacau. Okay, alright. Settle. Jadi, setiap hari Selasa saya akan buat coaching. Okay, coaching. Coaching yang live coaching. Sama ada saya interview ataupun saya ajar tentang macam mana SIM card ini buat duit ataupun kelebihan SIM card ni kan. Setiap hari Selasa saya akan buat live. Hari Isnin dengan hari Khamis kita akan buat coaching dekat grup WhatsApp. Maksudnya kita ada buat coaching tentang technically lah. Macam mana dapatkan database. Nak prospecting yang asas-asas saja. Okay. Pada hari Rabu, ya sayang. Okey. Ayah tengah ada ni. Ayah dengan Acik Amir ni. Kakak jangan panggil-panggil ayah. Pada hari Rabu, kita ada HQ punya preview. HQ punya preview pukul 8.30. HQ pun ada buat something juga untuk pastikan kita boleh motivate, network kita boleh motivate terus buat. Hari Ahad, saya akan penuhkan dengan benda ni. Yang saya tak cover, saya rasa hari Jumaat, Sabtu je. Itu je waktu berehat. Okay, saya dah cuba pelbagai cara untuk kita pastikan kita ni akan bagi macam-macam cara.
Cuma rakan-rakan, bila macam-macam benda kita dah buat, still akan ada lagi orang yang dia katanya, tuan boleh tak bagi saya contoh macam mana cara nak buat. Kan kadang-kadang bila kita dapat soalan tu, kita rasa macam stres jugalah. Sebab macam-macam dah bagi kan. Daripada segi e-book, dah bagi cara promosi. Saya dah buat dalam e-book lagi. E-book tu saya nak suruh orang buat 13 e-book tu, saya bayar lebih daripada 1,000. 1,000 lebih saya bayar. Dan saya ada buat Telegram, cara promote. Kan, saya ada buat advance as one coaching, Arihat. Kadang-kadang kita panggil macam sifu kita Zuna Siwan kan, buat coaching. Ataupun siapa, Nick Zamri. Ataupun siapa-siapa lah kita panggil tu buat coaching untuk bantu semua orang. Pastikan semua boleh buat. Okay. Jadi, bila kita dah buat macam-macam cara ni, still akan ada lagi orang yang susah lah nak buat tuan, saya tak pandai lah. Kan? Jadi sebenarnya kepandaian tu bukan pada bantuan yang kita bagi. Kepandaian tu bukan pada SIM card. Sebab SIM card harga dia murah, RM12.5. Kalau barang RM12.5 pun kita tak boleh jual, macam mana kita nak jual barang yang lagi mahal daripada tu? Dan bukan disebabkan market ke apa ke. Sebab market ni, kalau kita nak kata tepu, setiap hari orang akan beli SIM card. Mesti akan beli SIM card. Soalnya SIM card apa je dia beli? Jadi sebenarnya bukan soal perkara-perkara benda tu disebabkan ekonomi jatuh ke, disebabkan trend bisnes produk tu dah tepu ke apa ke. Bukan. Bukan sebab tu sebenarnya kawan-kawan. Tapi masalah dia adalah sebenarnya diri kita sendiri. Itu sebabnya bila apa saja kita buat bisnes, tak kira lah apa saja bisnes yang kita buat, walaupun dia punya coaching, dia punya sistem, dia punya tu dah komplit, dah standardized, dah hebat pun, coaching berterusan pun, macam mana pun, still akan ada orang yang tak boleh buat, yang tak boleh berjaya juga. Sebab ini bukan disebabkan oleh sistem yang orang tu dah sedia, macam contoh saya dah sediakan semua benda, tapi ini disebabkan oleh diri sendiri. Sebab apa saya bagi tahu ni dulu, sebelum saya ajar rakan-rakan? Sebab saya nak cleansing rakan-rakan semua. Saya nak rakan-rakan semua tahu. Okay? Semuanya terletak pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak rakan-rakan faham benda ni supaya bila rakan-rakan jumpa dealer, rakan-rakan recruit dealer, kita jangan terlalu over bantu dia. Sebab kadang-kadang orang ni, dia kalau dia nak gerak, dia akan gerak sendiri tanpa kita perlu bantu banyak pun. Saya bagi contoh lah, macam tuan, minta maaf saya cakap banyak kali sebab mungkin dekat sini saya nampak dia kan. Contoh macam tuan James Wong kan. Saya tak perlu bantu dia banyak sangat. Tak payah nak jumpa dia. Tak pernah jumpa pun. Setakat ni saya tak pernah jumpa dia. Cukup melalui WhatsApp je. Okay, tapi dia dah boleh buat sendiri. Sebab tu, apa yang saya nak bagi tahu, dia sebenarnya benda ni bukan sebabnya atas bantuan kita 100%. Tapi disebabkan diri seseorang tu. Contoh macam Zuna Siwan kan. Saya jumpa dia waktu tu, komisen dia kecil. Komisen dia belum sampai lagi, saya rasa komisen dia 300 macam tu. Saya tak pasti. Betul ke? That's why. Lebih kurang macam tu. Sampai komisen dah 5,000. Jadi saya tak perlu sentuh dia pun, saya tak perlu bantu dia. Tapi dia boleh buat sendiri. Jadi sebenarnya benda ni bergantung kepada orang sebenarnya. Kita dah, apa yang saya nak bagi tahu pada rakan-rakan. Jadi rakan-rakan sebenarnya tak perlu rasa tertekan, tak perlu rasa macam kenapa aku tak ada dealer yang kualiti macam aku. Sebab benda tu tuan-tuan kena cari ramai lagi. Tuan-tuan akan jumpa orang-orang yang berkualiti ni yang tuan-tuan tak perlu sentuh banyak pun, dia akan buat sendiri. Contoh macam Tuan Fazil Jamal ke, Tuan Syah Ariel ni ke, orang-orang ni saya tak perlu sentuh dia banyak pun. Tuan Fazil ni saya jumpa sekali je dekat kedai makan. Belanjalah dia roti canai. Okay, tu je 6 bulan naik branch. Jadi orang-orang ni kadang-kadang saya tak sempat pun nak bagi apa bahan-bahan kat dia, dia dah boleh buat. Jadi dia sebenarnya bergantung kepada orang sendiri. Jadi rakan-rakan, apa yang saya cuba nak sampaikan dekat sini, bila kita ada recruit mana-mana dealer ke, kalau dealer tu tak bergerak sendiri, jangan risau, itu bukan salah kita. Yang penting kita ikut saja cara yang mana yang saya ajar, sistem kita bagi pada dia. Kalau dia tak boleh buat, itu memang salah dia sebenarnya bergantung pada diri sendiri. Bukannya disebabkan orang tu kita tak apa. Kita dah cuba bantu apa yang kita boleh bantu. Selebihnya kita akan lepaskan pada dia sendiri. Orang tu yang akan corakkan apa yang dia nak buat. Alright. Sama juga macam saya cakap, saya dah bagi macam-macam kan. Coaching berterusan. Isnin, Khamis, Rabu ada. Selasa live coaching. Zoom, Ahad, Zoom meeting live macam ni. Kita bagi lagi. Okay, kongsi lagi. Dia masih lagi cakap, macam mana saya nak buat kan? Saya seorang pun tak dapat. Tonton bayangkan betapa sedihnya untuk jual satu keping singkat RM12.50 pun tak boleh jual. Even pada family sendiri pun. Benda tu terlalu, ya Allah. Problem dekat situ sebenarnya di diri sendiri. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu pada rakan-rakan,
Okey, ada dekat sini yang golongan-golongan yang orang ni memang dah sustain, macam dah bagus lah. Kan macam Tuan Adam ke, Zonasi Wan ke, Tuan James Wong ke, Pak Zil ke, Syah. Okey, orang ni dah sustain lah, dia dah establish. Okey. Ada satu lagi golongan dalam 80 participant ni. Satu lagi golongan ni korang yang baru lagi. Okey, untuk orang yang baru ni, tuan-tuan kena tahu satu benda. Apa yang kita bagi, tuan-tuan jangan ikut 100%. Apa yang saya bagi, ayat promosi yang saya bagi dalam Telegram, dalam e-book, coaching, Zoom meeting yang saya bagi, ini semua yang saya bagi ni sebenarnya adalah idea. Idea untuk bantu tuan-tuan tingkatkan sales. Tuan-tuan tengok dekat link Telegram channel, macam mana cara promote, post dekat group, macam mana cara script, macam mana cara nak WhatsApp orang. Kita ada bagi-bagi macam tu. Tapi walaupun tuan-tuan buat 100%, kopi 100% sebiji, belum tentu benda tu efektif, belum tentu benda tu jadi. Jadi sebenarnya di mana salahnya? Salahnya sebenarnya, ini saya bagi tahu pada orang-orang yang baru nak mula lah. Salah dia adalah sebenarnya bukan pada skrip tu. Bukan pada cara tu. Sebab cara ataupun teknik yang dia ajar tu, dia terpakai pada waktu itu. Saya update benda tu mungkin pada tahun 2015-2016. Video YouTube semua 2017. Sekarang dah tahun 2021. Cara ini mungkin tak boleh pakai. Tapi tuan-tuan dah tahu structure dia. Tuan-tuan dah tahu basic dia. Asas dia tu tuan-tuan dah tahu. Jadi apa kerja tuan-tuan? Bila tuan-tuan dah buat, tak jadi, tuan-tuan kena gunakan akal ni. Akal ni Tuhan bagi kat kita. Akal ni Tuhan bagi kat kita sangat mahal. Okay? Nikmat yang sangat besar. Jadi kita kena guna, kita kena fikir macam mana kita nak twistkan benda tu. Macam mana kita nak tukar cara supaya orang boleh minat. Cukup kita dah tahu asas dia. Dia macam buat rumah lah tuan-tuan. Cukup kita tahu asas dia, first kita kena kita kena tanah tu kita kena bagi rata dulu. Lepas tu paling penting kita kena pasang dia punya foundation dulu, dia punya cerucuk. Kan? Lepas kita dah tahu cerucuk, baru masa tu kita boleh bina tiang dia. Daripada tiang kita tahu macam mana, daripada dia punya structure, daripada dia punya stabilization dia, and then daripada situ kita dah tahu rumah. Okay, yet bila kita dah pergi ke tempat lain, kawasan lain, weather yang lain, maksudnya cuaca yang lain, environment yang lain, situasi yang lain, tak semestinya kita kena guna bahan yang sama. Kita kena tukar-tukar cara. Tapi foundation dia punya structure dia, kita dah tahu macam mana. First, curucuk dulu apa. Asas tu kita dah ada. Jadi, apa yang tuan-tuan belajar dekat dalam channel Telegram, live coaching, Zoom meeting macam ni, kita nak dapatkan structure dia saja. Kita nak dapatkan ilmu dia saja. Kemudian bila kita pergi kat lapangan, kita praktiskan nanti, kalau kita buat, tak jadi, tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu asas tu. Tuan-tuan try tukar sikit. Nampak tak? Kata-kata saya ni terlalu pujangga. Okay, apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini. Contoh, katakanlah kalau saya, contoh satu lagu, okay, kau kena letak ayat iklan ini, contoh, singkat tone wow bagi data 89 GB sampai 236 GB. Okay, lepas tu tuan-tuan pergi promote dekat grup. Dah tiru sebiji dekat grup. Ayat dah tiru apa semua. Gambar dah copy apa yang kita bagi. Tuan-tuan buat. Buat 1 hari tak jadi. Buat 2 hari tak jadi. Seminggu tak jadi. Sebulan tak jadi. Saya dah cuba tak boleh jadi. Jawapan dia tuan-tuan, bukannya salah barang tu. Barang tu dah betul. Tapi dia terpakai waktu tu. Tuan-tuan, apa tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan kena cerdik. Tuan-tuan kena ubah. Tuan-tuan dah tahu cara dia, iaitu kita kena tembak dekat grup. Kita kena gunakan ayat-ayat lebih kurang macam ni. Tuan-tuan ubah ayat, tukar sikit gambar, bagi nampak lain sikit. Tuan-tuan pergi grup-grup yang lain yang lebih orang tak tahu tentang tone wow. Tuan-tuan kena kreatif tentang itu. Dan itu yang kita kena ada setiap seorang. Baru kita boleh mendahului orang lain. Kita kena kreatif. Kreatif ni yang paling penting. Okay, bukan dia salah produk, bukan dia salah sebab ekonomi jatuh, bukan dia sebab, tapi salah kita diri sendiri. Kita kena kreatif. Kita tak boleh follow orang. Kita kena buatkan orang yang follow kita. Baru kita boleh mendahului pasaran. Okay, sama juga. Macam saya akan ajar ini, mungkin tuan-tuan bila tuan-tuan try buat, tuan-tuan buat mungkin tak jadi. Tapi tuan-tuan cukup tahu structure dia supaya tuan-tuan tahu macam mana strategi bila waktu tuan-tuan nak guna teknik-teknik. Okay, alright, clear. Ini yang saya nak besar. Sekarang setakat ni faham ke tak faham apa yang saya cuba sampaikan? Boleh tak tuan komen sikit? Kalau tak faham, boleh tanya saya sekali lagi. Saya buka untuk soalan tentang apa yang saya cuba sampai ni. Korang faham tak? Kalau ada soalan boleh tanya dulu.
Contohlah macam saya kan. Saya ada ajar. Okey, antara cara teknik offline yang kita boleh buat adalah buka booth. Contoh buka booth kan. Saya sediakan booth. Kan? Okey. Bila saya sediakan booth, maksudnya saya dah bagi tuan-tuan satu idea. Idea yang boleh kita buat untuk kita tambahkan sales adalah dengan buka booth. Tapi tak semestinya tuan-tuan kena beli booth yang saya bagi. Tak semestinya tuan-tuan guna cara yang saya ajar. Buka booth, duduk, tunggu orang datang, orang beli. Tak semestinya. Tapi tuan-tuan kena kreatif. Contoh, kreativiti yang Tuan Pak Zain buat. Dia tak pakai booth yang kita jual. Dia buat pakai dia punya meja sendiri, letaklah alas rumput dia tu ke, lepas tu pandailah dia susun atau singkat beli. Itu kita panggil kreatif. Orang kita tak perlu ikut apa yang orang bagi, tapi kita perlu dapatkan idea dia saja untuk kita tukarkan dia. Okey, macam tu. Contoh, bila kita cakap buka booth, kau duduk, orang datang. Kita tak semestinya kita kena buat cara itu, kita boleh fikir cara kita. Mungkin kita boleh buat dah fly kat semua orang yang nak masuk bank. Ataupun kita boleh buat macam cabutan, datang, kau beli, kau dapat cabutan, kau putar, dapat cabutan kat situ. Menarik orang untuk orang datang booth kita. Tahu tak, macam kita pergi dekat shopping mall kan, orang jual air yang air tester tu, dia ada buat cabutan. Sebab apa? Dia nak tarik orang untuk datang kat situ. Jadi cara-cara ni tidak diajar dalam e-book dan sebagainya. Tapi tuan-tuan kena gunakan kreativiti sendiri. Yang penting tuan-tuan tahu asas dia, buka booth. Bila kita cakap buka booth depan bank, itu point asas dia saja. Tapi tak semestinya tuan-tuan kena buka dekat bank. Tuan-tuan boleh buka dekat lain, kabut sale ke, kan tuan-tuan boleh buka dekat ada event ke. Ini yang saya cuba nak sampaikan kepada rakan-rakan. Okey. Jadi especially yang baru. Siapa yang baru dekat sini, cuba komen sikit. Jadi saya harap tuan-tuan yang baru faham apa yang saya sudah sampaikan. Kadang-kadang bila kita ajar, bila tuan-tuan baca e-book dan sebagainya, memang kita bagi. Tapi tak semestinya tuan-tuan kena ikut 100% cara tu. Bila cara yang tuan-tuan dapat itu tidak jadi, cara tu tak efektif, langsung tak beri apa-apa kesan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ubah. Okey. Salah satu teknik promosi yang saya ajar, kalau tuan-tuan pergi dekat apa contoh saya buka ni tips.me/tips promosi TW. Saya rasa lah, saya tak pasti Telegram tu. Saya ada ajar teknik promosi kan. Okey, saya ajar teknik yang pertama, tuan-tuan kena daftarkan 30 orang yang terawal. Saya pesan pada semua saya punya tier 1 kan. Siapa yang daftar under saya, dia tahulah. Saya selalu cakap, firstly, you kena daftarkan 30 yang terawal dulu untuk you dapat komisen 200 yang pertama. Kalau kita dapat komisen RM200 pertama, baru kita naik junior center, baru kita akan dapat komisen tu banyak. Kita akan overhead besar. Okey. Bila saya cakap 30 yang pertama, apa idea yang saya bagi? Saya cakap, tuan-tuan kena cerita pada semua kontak. Mulakan dengan kontak-kontak kita yang rapat, cerita dulu pada Tuan Wah. Okey, saya ada seorang ejen saya ni, saya nak jadikan cerita. Dia buat sebiji apa yang saya cakap. Okey, saya dah cerita dah pada semua kontak saya. Setakat ni saya dah cerita pada 50 orang. 50 orang tak nak, tuan-tuan. Sebab tu saya cakap, kita jangan kopi apa yang awak cakap. Tapi kita di samping kita buat, kita kena guna akal kita. Bila kita dah cerita pada 10 orang, 10 orang tu tak jadi. Kita kena kreatif, kita kena cuba tukar apa cara dia. Mungkin kita bila kita approach orang, kita jangan guna cara yang sama. Contoh, selama ni dia approach 50 orang tu, dia guna satu WhatsApp approach yang sama. Salam, jom buat bisnes Tuan Wow, ataupun salam, minat tak jual singkat, beli singkat Tuan Wow, data dia sekian-sekian. Kau pergi hantar dekat 50 orang semua, memanglah tak jadi. Sepatutnya kita try dulu sikit-sikit 10, tengok apa impact dia. Kalau tak jadi, kita kena kreatif, tukar ayat lain. Tak mesti skrip itu dia akan jadi 100%. Kita kena tukar. Mungkin kalau ini tak jadi, kita cuba pendekatan lain pula, tak payah WhatsApp, kita call. Ataupun kita cuba WhatsApp tapi kita cakap kita ada something ni, boleh tak dengar sekejap 5 minit. Kita kena guna ayat tu lain-lain. Kita kena kreatif. Apa yang dia ajar, tak semestinya kita kena apply 100% copy. Bukan. Saya dah buat apa yang tuan bagi. Saya dah buat kali 50 orang. Seorang pun tak minat. Saya rasa memang produk ni lah salah. Produk ni memang tak bagus. Tuan-tuan, sebenarnya bukan tak bagus. Korang yang tak bagus. Orang tu yang tak bagus ni. Korang bagus. Orang tu yang tak bagus sebenarnya. Saya cuba nak sampaikan kepada rakan. Jadi, tuan-tuan kena kreatif. Bila saya ajar, bila tuan-tuan baca dalam e-book dan sebagainya, tuan-tuan jangan follow 100%.
Tapi cukup tuan-tuan dapat idea dia saja, structure dia saja, supaya nanti bila tuan-tuan nak apply kan, once tak jadi, tuan-tuan tahu macam mana nak ubah cara tu. Okay? Tuan-tuan tahu macam nak ubah cara tu. Macam kita, alah, macam mana lah. Saya nak bagi dia punya perumpamaan tu pun. Tapi tuan-tuan tahulah. Contoh, bila kita bagi basikal kan, tak semestinya tuan-tuan boleh naik basikal dengan cara A. Tuan-tuan boleh naik basikal dengan cara B. Melompat dia macam Mak Rempit lah buat motor kan. Orang buat motor macam ni, dia boleh buat motor style Superman. Dia boleh buat motor style menyengit. Dia boleh buat motor kan. Dia pandai gunakan motor tu. Jadi ini yang saya nak tuan-tuan dapat. Bila ilmu yang saya bagi, tuan-tuan pandai gunakan macam mana tuan-tuan nak salurkan dengan baik. Alright? Clear? Clear ke tak clear? Saya bagi contoh macam ni lah. Macam saya punya ipar ni kan. Si Faris ni. Dia dah lama tak buat. Okay. Tiba-tiba bila dia start buat, dia tengok, alamak, aku dah buat cara ni dulu efektif. Tiba-tiba cara ni dah tak jadi pula. Okey, aku tukar strategi. Dia bagi tahu saya sendiri, aku tukar strategi bang. Aku try gunakan ayat ni. Aku nampak okey lah orang minat. Ini yang saya nak cuba maksudkan. Maksud ni, kau kena kreatif. Kau jangan bila kau dah guna cara ni tak jadi. Kau pergi stick lagi dengan cara tu. Okey. Dalam bisnes ni, work hard tu bukan yang utama. Tapi paling penting adalah work smart tu. Kau kena pandai tukar. Macam mana cara kau pandai tukar? Cara ni aku buat iklan tak jadilah. Tak banyak sebutan. Aku cuba tukar sikit. Dia tukar. Banyak database masuk. Orang main WhatsApp. Bila orang main WhatsApp, dia try guna closing. Dia kata, bang, kau bagi aku skrip kau bang. Saya pun bagi. Kat Telegram kan. Okay. Dia buat. Dia tiru. Bang, tak boleh jadilah skrip kau ni. Tak jadilah. Orang tak minat lah. Tak apa bang, saya tukar. Saya tukar sikit. Mungkin dia pasti minat. Jadi orang minat. Jadi apa yang saya nak cuba sampai kat sini, kita kena kreatif. Ilmu yang paling berharga sebenarnya adalah ilmu try and error tu sendiri. Akal kita ni, kita kena pandai guna. Okay? Kita kena ingat, takkan ada orang nak bantu kita mudah closingnya. Sebab kita ni semua adalah pesaing. Okay? Saya baca kat sini, Zul Nasiwan bersaing dengan Punai Kaling. Nama Punai Kaling. Punai Kaling bersaing dengan Sulaiman. Sulaiman bersaing dengan James. James bersaing dengan iPhone. Nama dia iPhone. Okay. Semua orang ni bersaing antara satu sama lain. Okay, jadi kita takkan boleh bagi 100% pada dia. Jadi kita sendiri kena kreativiti. Kita nak cari makan, kita kena cari macam mana cara untuk kita boleh daftar ramai orang. Sebab saya dah bagi tahu banyak kali 3 benda ini yang akan mempengaruhi komisen kita. Yang pertama, bila kita boleh daftar ramai orang. Yang kedua, bila kita pandai seimbangkan pendaftaran kita tu dengan MNP. Dan yang ketiga, bila kita pandai kembangkan network kita. Kalau kita ada ketiga-tiga benda ni, komisen kita memang meletup, rakan-rakan. Memang meletup. Ada satu orang, saya tunjuk. Saya boleh share screen tak? Okay, saya boleh share screen. Okay, ada satu orang, saya tunjuk kat sini. Okay. Tonton tengok dekat sini, kelebihan. Okay. Ada satu orang ni saya tunjuk. Saya tak pasti tonton nampak ke tak. Tapi saya harap tonton nampak lah. Okay, dia ni. Nama dia ni, saya pun dah lupa nama dia apa. Tiba-tiba dia WhatsApp saya. Tahu apa dia cakap? Tuan, boleh tak saya nak jadi speaker untuk HQ, dia kata. Untuk preview HQ, yang preview tone tu. Dia bagi tahu saya kan. Okey, dia cakap saya preview untuk tone. Saya cakap, kenapa tuan? Tuan, saya sebenarnya dah start kenal tuan daripada tahun 2019. Akhir tahun 2019. Okey, tuan-tuan tahu, masa tu dia baru bermula. Dan masa dia baru bermula tu, dia punya introducer upline dia dah buat hal dah. Yang mana upline dia dah mula start buat benda lain. Upline dia start buat benda lain, dia tetap dengan pendirian dia. Saya buat benda ni juga bang. Dia orang Bintulu. Saya buat benda ni juga tuan. Tuan-tuan bayangkan, dia duduk Bintulu, kawan-kawan dia semua fokus buat benda tu, tapi dia stick dengan benda ni, dia buat seorang-seorang benda ni. Dia bukan under saya. Okay. Tapi dia hanya ikut saya daripada jauh je. Mana benda yang free yang saya bagi, dia ambil. Okay. Dia cuba kembangkan benda ni sendiri. Walaupun dia kembangkan benda ni sendiri, tanpa perlu under saya dan sebagainya. Walaupun dia ada rangkaian lain pun, rangkaian dia pun, upline dia pun tak ada bagi apa-apa pada dia. Benda tu tak ada isu. Dia still boleh buat pendapatan 6,000 sebulan, rakan-rakan. Okay.
Dia punya inisiatif diri, WhatsApp saya, dia nak jadi speaker untuk Tone Trigger. Sebab apa saya cakap? Nak jadi. Sebab dia nak brandkan diri dia. Dia nak tunjukkan yang dia ni pun juga dah boleh sukses dalam bisnes. Jadi tuan-tuan, ini yang saya cakap orang yang betul-betul yang boleh betul-betul sukses dalam satu bisnes. Orang macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena jadi orang macam ni. Orang ni independent. Dia tak depend pada orang. Dia tak depend pada hanya bahan yang dibagi saja dia boleh buat. Tak, dia boleh buat sendiri. Okay. Kalau tuan-tuan ada sikap macam brother macam ni, tuan-tuan juga boleh berjaya. Tuan-tuan, dia hidup sendiri tau. Dia dulu buat sendiri. Geng dia, upline dia apa semua buat benda lain. Okay. Saya kata orang macam ni, satu masa dia boleh sukses. Dalam tahun ni juga, saya boleh katakan pendapatan dia boleh pecah 5 angka. Boleh jadi. Okay. So saya harap tuan-tuan boleh jadi macam dia. Sebab dia ni bergerak sendiri, bukan rangkaian saya. So, saya kata semua orang boleh berjaya sebenarnya. As long dia betul-betul nak buat lah. You betul-betul nak buat, memang jadi. Memang jadi. Okay. Alright. Jadi cukup yang tu. Okay. Jadi so, saya akan teruskan pada tajuk kita yang utama yang mana saya akan explain tentang 4. Dalam 30 strategi itu saya akan explain 4 strategi untuk kita boost upkan sales kita dalam Tone Wow. So saya ingat sekali lagi, saya ingatkan rakan-rakan, apa cara yang saya bagi ni, mungkin tuan-tuan akan buat dia tidak efektif. Jadi tuan-tuan gunakan akal kita. Gunakan kreativiti kita untuk kita twist benda tu supaya benda tu jadi. Saya bagi 30 cara daripada 4 minggu yang lepas lagi. Tuan-tuan boleh gunakan mana yang tuan-tuan rasa sesuai, mana yang tuan-tuan rasa efektif, tuan-tuan guna. As long tuan-tuan boleh konsisten buat pendaftaran, as long benda tu tuan-tuan boleh pastikan dalam pendaftaran tuan-tuan tu sedikit mesti ada MNP, jangan nombor baru saja. As long benda tu dapat membantu tuan-tuan kembangkan rangkaian tuan-tuan, cukup tuan-tuan punya komisen akan banyak. Okay, ingat bisnes kita ini sangat unik. Bisnes kita ni cukup susah untuk banyak tempat lain kita jumpa. Okay, sebab bisnes kita ini ditawarkan, dia boleh offer kita satu income basis. Tuan-tuan tengok tak satu video Tuan Mus'ab buat? Video tu sangat bagus. Dia kata, saya ni ibarat mempunyai 50 biji rumah sewa. Dia andaikan kalau satu biji rumah sewa tu dia dapat untung bersih 500. Kalau 50 biji, dia dapat untung bersih lebih kurang 25,000. Pendapatan dalam Tone Wow dia 30,000. Okay. Benda ni sangat bagus. Benda ni sebenarnya dia nak nampakkan kita. Dan bukan senang kita nak jumpa satu peluang yang ada dalam Tone Wow. Saya pernah borak dengan Tuan Mazlan. Tuan tahu kan? Mungkin ada yang tanya macam Tuan James kan, dia tanya saya, dia ada kata, bro, saya tengok Mazlan Nafas tu, tengok dia dah tak buat dah Tone Wow, dia kata. Dah tak buat dah Tone Wow, tengok dia pun mancing je. Kemudian saya cakap kan dia. Saya cakap dia, bro, I rasa kalau you income dah 300,000 macam dia, I rasa you pun takkan buat dah Tone Wow. You mesti kejar pada passion you sendiri. Saya cakap dia. Okay. Lepas tu, kebetulan Mazlan Abbas call saya. Dia bagi tahu saya, bang, saya bagi tahu bang, saya dah buat benda ni dah 11 tahun. Dah 10 tahun saya buat. Okay. Dan saya tengok, bila saya tak buat pun bang, dia cakap di sini saya benda ni. Ni saya cakap honestly, saya jujur. Okay, dia cakap saya, bila saya tak buat pun benda ni, komisen saya still boleh naik juga. Tuan-tuan bayangkan, komisen dia still boleh. Saya cakap, saya dah tinggal dah. Saya punya dealer buat tak buat pun, saya dah tak ambil tahu dah. Pandailah dia hidup. Tuan-tuan, komisen dia still masuk dan dia still ada kenaikan. Jadi rakan-rakan, kita nak jumpa benda macam ni, benda ni cukup susah rakan-rakan. Benda ni paling cukup susah kita nak jumpa dalam mana-mana bisnes. Even kau punya bisnes hebat sekalipun, kau kena cipta satu sistem yang sangat powerful untuk buatkan kau terus dibayar. Susah sangat kita nak jumpa satu bisnes, walaupun kita punya sistem kita dah buat bagus ni, buat kita boleh dapat income pasif, kita tak ada rasa sedikit kerisauan yang mana, macam mana bisnes aku tu jadi, kita jadi. Contoh macam tu kan. Tuan-tuan, COVID ni saja memang beri impact yang sangat besar. Berapa banyak. Dulu tuan-tuan, masa saya start COVID tahun 2020 kan, saya bincang lah dengan wife saya kan. Saya cakap lah, abang rasa kan, dalam COVID ni kan, bisnes yang paling tak terjejas sekali, bisnes makanan. Saya cakap dengan wife saya dulu. Sebab masa COVID, total lockdown dulu, semua kedai tutup. Yang buka apa dia tuan-tuan? Yang buka
kedai yang jual barang-barang keperluan macam Speedmart kan, barang-barang runcit. Yang kedua, kedai makanan. Jadi kalau kita tengok ramai orang terpaksa diberhentikan kerja dan sebagainya, ramai orang cuba bisnes makanan. Kan, jual makanan lah. Macam tu. Jadi saya rasa macam tu. Tapi tuan-tuan, sekarang dah masuk tahun kedua, betapa banyak bisnes-bisnes orang yang jual makanan semua lingkup juga, tuan-tuan. Lingkup efek juga. Okey, contoh saya bagi contoh kedai mamak sekarang ni. Dulu mamak ni ketuanan mamak. Jangan main-main tuan-tuan. Bisnes diorang memang on aja. Ketuanan mamak ni. Tapi sekarang tuan-tuan, mamak sekarang ni gini tuan-tuan. Paras dia nak hidup. Saya ada satu rumah saya nak pergi tengok. Saya pergi tengok dekat Tropicana Alam. Okay. Dekat area Teluk Kalimangarang. Dekat dengan Eco Sanctuary. Tahu tak, saya jumpa ejen tu. Ejen tu tunjuk saya. Saya tanya dia, you ejen property sudah lama Tak adalah bos. Saya baru 1 tahun. Nama dia Tan. Saya baru 1 tahun. Habis sebelum ni buat apa? I ada bisnes. I bisnes dekat Cereman, I buka restoran. Bayangkan, restoran dia buka sudah bertahun-tahun. Terpaksa tutup. Tahu tak dia nak sustain buat apa sekarang? Dia jadi ejen property. Untuk dia bayar komitmen dia. Komitmen dia 4,000 sebulan. Itu baru rumah saja. Okey? Baru rumah saja. Jadi rakan-rakan, benda ni tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan kena belajar. Okay, benda ni sangat penting. Tuan-tuan kena tahu kehebatan bisnes tu, dia sangat mahal. Okey, dia sangat mahal. Waktu apa-apa jadi, bisnes ini, Tuan Mazlan dia boleh santai lagi, dia tengah mancing. Okey, benda itu yang sangat mahal, tuan-tuan kena hargai. Dah ada orang komen dah. Bila nak masuk tajuk? Sabar. Saya akan masuk. Sebab tajuk je sekejap je. 4 tajuk je. Okey, tak apa. Saya teruskan. Okay, saya teruskan. 4 tajuk dia. Apa tajuk dia? Yang pertama, buat survey. Okey. Saya akan teruskan. Okey. Tajuk yang pertama adalah buat survey. Okey. Yang pertama adalah apa teknik yang saya nak ajarkan kepada rakan-rakan untuk idea untuk tingkatkan jualan. Salah satu cara dari dalam banyak-banyak cara, 4 cara yang saya ajar adalah dengan buat survey. Ini adalah salah satu cara untuk tingkatkan jualan tuan-tuan tanpa antara satu cara untuk tuan bantu tuan tingkatkan sales dalam Tun Wow. Tingkatkan sales dalam tu. Salah satu caranya adalah dengan buat survey. Okey. Saya explain macam mana cara dia, macam mana relevannya dengan buat survey ni untuk bantu tuan-tuan tingkatkan sales. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada seorang ejen kita, Tuan Sulaiman, dia menggunakan teknik yang mana dia buka booth dengan cara buat survey. Sebenarnya teknik buat survey ini adalah salah satu cara yang efektif juga. Survey ni dia sangat penting supaya kita dapat data itu dengan cara yang sangat realistik. Dia bukan hanya dengan assumption kita, dengan cara kita teka-teka je. Kenapa orang suka dengan produk kita? Apa yang menyebabkan orang beli produk kita? Apa yang menyebabkan orang buat bisnes dengan kita? Kita tak boleh dengan assumption, tapi kita kena dapatkan data tu yang dengan realistik, dengan real punya case. Okay? Jadi cara dia adalah kita buat survey untuk kita kenal pasti apa demand sebenar pada produk kita, pada bisnes kita tu. Okay, contoh yang kita boleh bagi survey, kita boleh tanya 2 soalan saja. Soalan yang pertama yang kita boleh tanya, okay, ini adalah untuk orang-orang yang sudah pun menggunakan produk kita, sudah pun membeli dengan kita. Contoh, dia beli SIM card kita ni untuk jadi user. Dan orang ni membeli SIM card kita ni untuk buat bisnes. Jadi kita kena tanya kepada 2 jenis orang ni. Okey, contoh orang yang beli SIM card kita tu untuk jadi user. Kita boleh tanya dia soalan dengan santai je. Kita kumpulkan maklumat ni supaya kita dapat jawapan yang betul-betul realistik. Apa sebab orang tu beli SIM card kita untuk jadi user? Contoh, soalan pertama kita tanya dia, kenapa Encik buat keputusan untuk cuba produk SIM card ni? Untuk cuba SIM card Tun Wow ni? Apa yang menyebabkan Encik buat keputusan untuk cuba SIM card Tun Wow ni? Apa sebab dia? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua kita boleh tanya dia, okay, soalan yang kedua kita boleh tanya adalah apa yang membuatkan Cik ni terus setia guna SIM card Tun Wow? Pertama, apa yang buatkan dia nak cuba produk kita ni? Yang kedua, apa yang buatkan dia sampai sekarang dia masih lagi guna SIM card Tun Wow, masih lagi top up setiap bulan? Kita kena tanya di 2 soalan ni. Ini khas untuk user. Okey.
soalan yang untuk dealer sama juga lebih kurang. Cuma kita twist sikit je. Okey, apa yang membuatkan Cik nak buat bisnes ni? Dan yang kedua, apa yang buatkan Cik terus buat bisnes ni sampai sekarang? So, kita kena kumpulkan dua soalan ni, dua soalan tak kira untuk user dan dealer. Kita cuba dapatkan, buat survey seberapa ramai yang boleh yang pada user dan dealer kita yang kekal sampai sekarang. Bila kita dapat dua benda ni, kita kumpul, so kita tahu apa yang kita nak attack pada prospek itu. Sebab kalau kita nampak jawapan tu adalah jawapan yang paling common sekali, jawapan yang paling majoriti sekali orang bagi, so kita boleh tahu siapa target market kita dengan tepat yang kita boleh tembak dia. Saya bagi contoh Contoh, ini bagi untuk user. Jika kalau dia bagi tahu kan, apa yang membuatkan Cik ambil keputusan untuk cuba produk saya ni? Okay. Saya cuba produk SIM card Cik ni adalah disebabkan oleh Cik ni artis, Cik ni famous. Saya tahu Cik ni famous, Cik ni boleh dipercayai. Contoh, ada orang tanya soal tu, korang boleh dapat jawapan tu, banyak orang macam tu. Jadi baru tonton tahu, sebenarnya selama ni orang beli SIM card dengan tuan-tuan disebabkan tuan-tuan ni orang yang boleh dipercayai. Dia orang dah lama follow, dia orang suka dengan tuan-tuan. Okay, bukan sebab produk. Contoh macam artis kan, dia promote, produk tak bagus, tapi orang suka tu sebabkan orang percaya, orang suka dia, orang fans dia, orang minat dia. Mungkin kita cuba, saya beli ni, aku beli produk ni sebab aku percaya kau lah, kau kan kawan aku. Jadi kebanyakannya yang pakai lama tu adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang kita rapat. Dan tentulah aku beli ni sebab aku percaya kau, sebab aku kenal kau kan kawan aku, kau kan saudara aku support kau. Jadi kebanyakannya, bila kita dapat database, majoriti semua ni disebabkan support sebab ada related hubungan dengan aku. Jadi selepas ni kita tahu, market kita tak payah peduli dengan orang kita tak kenal sebab kita memang fail promote dekat orang tak kenal. Kita pergi promote pada orang semua pernah kenal kita. Contoh, kawan kepada kawan kita kenal. Kita duduk dekat dalam universiti, kita belajar. Kita kenal kawan ni rapat, tapi kawan kepada kawan kita masih kenal. Satu kelas kita ada 30 orang, kita kenal. Jadi kita cuba target market tu. Sebab kita pandai untuk tarik orang yang kenal kita. Contoh, ada orang bagi tahu, saya buat keputusan untuk saya cuba produk ni sebabkan SIM card ini dia bagi data speed je. Kalau SIM card dapat speed, sebab tu aku tarik dengan SIM card ni. Jadi bila kita kumpul maklumat, rupa-rupanya majoriti semua disebabkan masalah ni. Jadi kita dah tahu dah, selepas ni fokus kita kalau promote untuk user, kita fokus pada target point ni je. Tuan-tuan nampak tak betapa penting ni buat sendiri. Jadi kita tak payah nak melelong-lelong. Kejap kau nak pergi promote untuk PDPR lah, kejap kau nak pergi promote pasal data ni lah, data tu lah, inilah, kelebihan hairat lah. Padahal sebenarnya mostly kita punya customer yang sekarang ni cuba sikat dia, semua disebabkan speed. Jadi kita dah tahu apa point yang kita nak target tu. Jadi inilah pentingnya survey. Contoh, kita buat kita tukar twist pula untuk dealer. Apa yang buatkan Cik ambil keputusan untuk buat bisnes ni? Saya buat bisnes ni sebabkan satu je, sebabkan murah aje. Itu je modal yang saya ada. Rupa-rupanya kita dah cuba buat survey pada semua 50 orang kita punya dealer yang masih sekarang buat. Rupa-rupanya keputusan dia buat ni sebabkan memulai ni daripada modal dia. Kita tengok, modal rupanya. Selepas ni, memang bila kita nak promote bisnes dia, kita main harga je lah. RM12.50 je, takkanlah RM12.50 hilang tak kaya. Keluar tak miskin, hilang tak kaya, kan? Lebih kurang macam itulah, hilang tak kaya, keluar tak miskin. Jadi kita banyak main pada harga tu sebab kita tahu kebanyakannya dealer kita majoriti dia orang buat keputusan tu disebabkan harga ataupun mungkin disebabkan sebab income passive. Contoh, sebab income passive, kita pun fokus promo dia tu. Ataupun sebab engkau kawan aku support kau. Majoriti rupa-rupanya kita punya kawan je. Jadi lepas ni kita fokus target kawan kepada kawan kita. Kita main market-market yang ada hot market, ada bau-bau hot market kita tu je. Tak payah target kita tak kenal sebab kita tak pandai target kat orang tu. Ataupun disebabkan kita buat bisnes sebab aku buat bisnes ni disebabkan oleh aku tengok commission kau, Din. Aku tengok commission kau je, aku dah bergegar lutut dah tu sebab aku nak try. Jadi lepas ni kita dah tahu majoriti disebabkan tengok commission kita. Jadi lepas ni kita main commission je. Kita tunjuk commission kita, apa-apa saja main commission. Sebab itu kepakaran kita. Kita pandai convince orang melalui benda tu. Ada orang contoh, aku tengok sebab kau order singkat banyak. Jadi kita main benda tu. Ini sebab itu pentingnya survey. Sama juga untuk soalan yang kedua. Rakan-rakan juga kena tahu apa yang buatkan tuan ni setia
guna SIM card ni sampai sekarang? Ini untuk user, khas untuk user. Jadi kalau user, kita tanya. Oh, saya guna sampai sekarang sebab saya tukarkan nombor lama. Dia kata macam, bising tak tuan-tuan? Bising tak saya tanya? Bising bising ke okey? Cuba komen sikit. Alright, jadi bila tuan-tuan dapat jawapan tu, tuan-tuan dah tahu, oh, rupa-rupanya sebab ini. Sebab jika kekal ke nombor lama. Jadi lepas ni, tuan-tuan, bila tuan-tuan dapatkan semua orang, tuan-tuan dah tahu fokus tuan-tuan adalah MNP. Tuan-tuan buat survey sendiri. Jangan ikut saya punya jawapan. Macam saya, antara survey yang saya buat, tuan-tuan tahu tak kenapa saya selalu cakap penting MNP? Ini adalah hasil daripada survey saya lah. Kebanyakannya saya punya pelanggan yang masih setia sampai sekarang. Kadang-kadang bukan disebabkan data banyak, bukan disebabkan speed, tapi dia dah kekal ke nombor lama. Dia malah nak beralih. Jadi kalau tuan-tuan nak experience sendiri, kenapa mostly pelanggan tuan-tuan punya user ni masih setia pakai, tuan-tuan buat survey. Tuan-tuan pergi buat survey. Tuan-tuan tengok apa majoriti jawapan yang tuan-tuan dapat. Oh, saya masih lagi guna SIM card ni disebabkan oleh saya nak jaga hati tuan je. Oh. Kalau dia kata sebab nak jaga hati, majoriti semua cakap macam tu. Jawapannya tuan-tuan mainlah sentimen jaga hati. Setiap kali tuan-tuan close je user, tuan-tuan main sentimen hati. Jangan saya dah begini, saya harap tuan-tuan tolonglah saya no susah. Sebab tuan-tuan dah selalu dengar orang majoriti orang cakap macam tu. Jadi tuan-tuan kena tengok apakah faktor disebabkan orang tu kekal guna speed ke apa ke. Jadi tuan-tuan dapatkan benda ni, jadi tuan-tuan dah tahu lepas ni iklan tuan-tuan adalah berkaitan dengan benda tu. Supaya, ataupun kalau tuan-tuan punya pengguna nanti, tuan-tuan dah dapat database diorang kan. Tuan-tuan dah close, setiap kali tuan-tuan close user je, tuan-tuan masuk dalam broadcast, itulah info yang tuan-tuan selalu bagi. Contoh, orang tu disebabkan banyak cabutan. Tuan-tuan dah tahu dah, majoriti disebabkan suka dengan kempen-kempen cabutan. Jadi lepas ni tuan-tuan kumpulkan dalam broadcast, ni kempen tuan-tuan sampaikan kepada diorang. Sebab majoriti pelanggan tuan-tuan setia disebabkan oleh kempen. Penting kan survey? Ini sebab penting survey tu. Okay. Siang. Abang tengah kelas ni. Siang. Sekejap sekejap. Abang tengah kelas ni. Okay, sana. Sinilah sebelah ya. Okay, sama juga untuk dealer. Bila tuan-tuan dah jadi dealer, okay, tuan-tuan dah nak close dealer pun, tuan-tuan tahu, mostly dealer tuan-tuan setia sampai sekarang sebab apa? Kenapa boleh dia orang buat bisnes ni sampai sekarang buat apa? Tuan-tuan dapatkan apakah jawapan dia? Contoh, tuan-tuan adalah beberapa dealer kan, tuan-tuan pelik. Kenapa lah dealer aku ni awal-awal dia buat, lepas tu expired. Buat lepas tu expired. Hanya ada sebahagian je yang masih sampai sekarang masih buat. Okay, tuan-tuan pergi buat survey, tuan-tuan tanya orang. Apa yang buat kau setia sampai sekarang buat? So, bila tuan-tuan dapat word dia, dapat dia punya answer dia. Jadi lepas ini, tuan-tuan dah tahu apa yang tuan-tuan perlu mainkan untuk tuan-tuan punya dealer yang baru. Contoh, saya bagi contoh. Okey, rupa-rupanya kita dah study pada 10 orang dealer saya yang sampai sekarang masih buat. Rupa-rupanya dia orang ni masih buat. Disebabkan oleh dia orang dah dapat komisen. Takkanlah dia orang tak nak buat, dah lalang nak buat. Contoh. Jadi lepas ni tuan-tuan dah tahu cara dia untuk tuan-tuan bagikan dia setia guna. Tuan-tuan kena pastikan dia orang dapat sedikit komisen. Bila dia orang dapat sedikit komisen, dia orang akan terus buat. Sebab majoriti, kebanyakannya dealer-dealer tuan-tuan ni, memang dia guna sebab dia dah ada komisen. Ini saya bagi contoh. Okey, mungkin tuan-tuan tanya dia, rupa-rupanya dia orang ni, majoriti yang tuan-tuan dapat jawapan ni disebabkan dia orang ni adalah, kerana dia orang faham yang bisnes ni saja bagi passive income. Dia orang ni saja yang bagi dia orang peluang duit walaupun dia orang tak buat apa-apa. Okey. Majoriti itu jawapan dia. Maknanya lepas ni tuan-tuan kena tanamkan sentimen tu. Tuan-tuan kena selalu tanamkan sentimen tu. Tuan-tuan kena jadi politician. Kena jadi ahli politik. Tahu ahli politik. Ahli politik ni dia orang dah tahu dah apa cara untuk dia orang tarik orang untuk undi dia. Sebab dia tahu, dia buat survey apa sentimen-sentimen yang dia orang perlu mainkan untuk orang undi dia. Contoh kena jadi politician. Contoh, ni saya bagi contoh, no hard feelings. Contoh, okey, bila
parti A. Oh, parti A dia tahu, oh kalau aku mainkan sentimen agama macam ni, confirm ramai orang akan undi aku. Dia akan keluarkan sentimen macam ni. Tuju, kembalikan hak ini, pum, 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 pum. Ini parti A. Okey, parti B. Oh, kalau aku nak dapat undi, aku buat survey. Kebanyakannya orang betul-betul nak menahan, suka dengan sentimen-sentimen bila tengok kerajaan korup. So, dia mainkan sentimen tu. Walaupun kerajaan tak korup, dia orang tetap main sentimen tu sebab dia nak raya undi. Ada orang dia buat survey, oh kebanyakannya orang undi dia disebabkan oleh dengan sentimen bangsa. Oh, aku main sentimen bangsa. Jadi politician ni dia dah buat survey, dia tahu apa cara untuk buatkan pengundi-pengundi dia ataupun rakyat-rakyat setia, fans dia, fanatik dengan dia disebabkan oleh faktor ni. Jadi dia akan mainkan benda ni je. Jadi tuan-tuan faham tak siapa yang saya cuba masukkan? Jadi dengan proses survey ni, sebenarnya benda ini sangat memainkan peranan yang besar. Dan benda ini kebanyakan yang digunakan oleh company-company besar. Tuan-tuan kena mahir. Tuan-tuan kena mahirkan benda ni. Cari point, apa point penyebab orang tu terus guna, apa point penyebab orang ambil keputusan untuk beli barang kita. Kita tahu point ni, kita main benda ini je. InsyaAllah, close sales kita akan naik. Setiap kali user ataupun dealer kita dah guna, dia akan terus guna ataupun dia akan terus buat. Sebab kita dah tahu apa point yang menyebabkan dia terus guna dan dia terus buat. Inilah sebenarnya survey dan tuan-tuan kena study benda ni. Okay? Alright. Untuk tips yang pertama ni, ada soalan. Saya buka sesi soal jawab. Silakan. Nak jawab ke apa ke, minta maaf, tak payah voice, tuan-tuan chat aja kat bawah ni. Ada soalan? Bertanya. Sebenarnya kan. Kalau ada soalan, tanya je. Apa? Sambil saya cakap. Sebenarnya kan, survey ni sangat penting. Survey ni, dia akan mengatasi masalah kita sebenarnya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya masalah tuan-tuan. Apa masalah tuan-tuan sekarang? Masalah tuan-tuan susah nak menaja. Susah nak daftarkan orang. Okey. Tuan-tuan tengok customer-customer yang tuan-tuan ada sekarang ni, yang dah guna sikat tuan-tuan sekarang ni, cuba tuan-tuan tanya dia. Apa sebab kau ambil keputusan untuk kau guna sikat ni? Tuan-tuan kumpulkan maklumat, tuan-tuan tengok majoriti bagi jawapan apa. So daripada situ tuan-tuan tahu apa turning point, apakah point yang penting yang membuatkan dia orang pakai sikat ni. So tuan-tuan gunakan point tu untuk tuan-tuan promote. Okay. So, kebanyakannya point itulah punca dia yang untuk yang menyebabkan dia beli sikat tuan-tuan. Sama juga. Saya susahlah nak promote, ajak orang buat bisnes. Saya tak tahu kenapa dia orang tak nak buat bisnes. Senang je. Tuan-tuan pergi balik kat dealer-dealer yang tuan-tuan dah daftarkan sebelum ni. Cuba tuan-tuan buat survey, apa sebab dia orang ambil keputusan untuk dia orang buat bisnes ni. Tuan-tuan dapatkan jawapan dia. Tuan-tuan kumpul, majoriti bagi jawapan apa. So tuan-tuan gunakan jawapan itu untuk tuan-tuan tembak dalam iklan tuan-tuan. Tuan-tuan mainkan je sentimen tu. Yes, macam Tuan Syahril cakap kan. Contoh, tuan-tuan tengok user tuan-tuan dah daftarkan tu. Cukup banyak expired. Shit lah, kenapa ramai expired ni? Okay, tuan-tuan pergi kat user tuan-tuan yang hidup sampai sekarang tu, tuan-tuan tanya dia. Apa yang buatkan kau sampai sekarang kau masih guna sikat ni? Tuan-tuan buat survey. Tengok berapa jawapan daripada ramai-ramai orang tu, tuan-tuan ambil majoriti punya jawapan. So daripada situ tuan-tuan akan tahu, oh rupanya sebab ini dia orang masih konsisten guna. So tuan-tuan pastikan selepas ni setiap user yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan mainkan point. Mainkan point tu. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan punya user akan kekal lama. Sebab majoriti tuan-tuan dapat user yang masih kekal sampai sekarang adalah disebabkan point tu. Sama juga dengan dealer. Tuan-tuan ada masalah. Dealer aku dah daftarkan ramai. Tapi kenapa sampai sekarang masih tak buat? So tuan-tuan dapatkan dealer-dealer tuan-tuan yang masih sekarang buat, yang ada lagi tapi yang masih buat sampai sekarang. Tuan-tuan dapatkan feedback, buat survey daripada diorang, dapatkan jawapan. Apakah jawapan majoriti yang diorang bagi yang menyebabkan sampai sekarang diorang masih aktif bersama dengan tuan buat bisnes. So daripada situ bila tuan dapat jawapan dia, kan, daripada situlah tuan akan tanamkan sentimen ni pada dealer-dealer baru yang tuan-tuan dah daftarkan. InsyaAllah diorang mesti akan sama kekal. Kalau tuan-tuan tak boleh jadikan 100% menjadi sedikit sebanyak, dia akan beri kesan.
Sebab itu main point dia yang menyebabkan tuan-tuan punya dealer selama ni terus buat sampai sekarang. Kan? Kadang-kadang kita cakap, aku dah daftarkan 30 dealer dah. Tapi yang masih buat 10 orang aja. Yang lain semua dah expired. Okay, tuan pergi study balik 10 orang tu. Tanya dia baik, Mat, apa sebab sekarang kau masih aktif buat bisnes ni? Aku pelik lah, orang ramai tu, aku dah daftarkan, dia dah expired, dia tak buat, awal-awal je semangat. Oh, Mat ni cakap jawapan ni. Dane cakap jawapan ni. Zul cakap jawapan ni. Wan cakap jawapan ni. James cakap jawapan ni. Wong cakap jawapan ni. Kan? Jadi daripada jawapan-jawapan yang diorang dapat tu, kita kumpulkan. Oh, rupanya ini sebabnya majoriti diorang buat. Okay, tuan tanamkan sentimen ni pada dealer-dealer baru, tuan-tuan. Nampak tak? Ilmu ni sangat mahal, tuan-tuan. So, bila tuan-tuan pakar dalam ilmu ni, sepatutnya tuan-tuan takkan ada lagi masalah. Susah nak dapatkan user, susah nak dapatkan dealer, susah nak kekalkan user, susah nak kekalkan dealer. Faham tak, tuan-tuan? Gunakan survey ni. Apa dua soalan yang tadi yang saya cakap tu? Senang dia. Satu soalan yang pertama adalah, apa yang menyebabkan kau buat keputusan untuk kau cuba produk? Asas soalan dia. Tuan-tuan boleh ubahlah soalan tu untuk user dan dealer. Soalan yang kedua, apa yang menyebabkan sampai sekarang kau kekal guna produk ni? Dua soalan ni saja, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah lagi pergi kelas copywriting yang kena bayar beribu-ribu ringgit tu. Tuan-tuan dah tahu dah jawapan dia apa. Apa killing point dia? Okay. Alright, clear? Okay, Alhamdulillah. Okay, saya tengok macam tak ada soalan. Jadi saya pergikan kepada point yang nombor 2 pula. Okay, point yang nombor 2. Okay, point yang nombor 2 adalah di mana? Iaitu tambah market. Tambah market. Okay, tambah market ini adalah yang mana? Sebelum ini kalau kita fokus kepada market, di mana kita fokus kepada market orang yang, contoh kita fokus kepada market yang besar. Kan? Ada orang tua, ada orang muda, ada lelaki, ada perempuan, ada budak belajar, ada orang kerja. Itu satu jenis market. Ada satu jenis market, kita punya produk. Kita promote pada bisnes, kita fokus pada user, kita fokus pada internet laju, ataupun kita fokus kepada data untuk hotspot, PDPR. Kan? Bisnes kita fokus pada income passive, ataupun kita fokus pada bisnes yang modal dia rendah. Jadi setiap benda yang kita fokus, kita promote, itu akan menjadi satu point yang menyebabkan siapa target market kita. Bila kita terlalu fokus pada bisnes, kita promote pada bisnes, kita banyak marketing kita lebih kepada bisnes, kita mencari dealer, maka memang kita akan dapat ramai dealer. Contoh, tak habis-habis promote kita ni pasal bisnes. Tunjuk income, tunjuk ini, tunjuk ubah kehidupan, tunjuk apa, tunjuk itu. Jadi kebanyakannya kita akan dapat prospek yang nak buat bisnes juga. Tapi kalau kita fokus kepada user, kita tak boleh pasal data, pasal PDPR, pasal internet laju dan sebagainya. Bila kita terlalu fokus pada benda ni, maka user yang kita dapat, orang yang kita dapat, market yang kita dapat, prospek yang kita dapat adalah user juga. Kita takkan boleh. Kita nak fokus pada dealer, tapi kita promote untuk user. Contoh, kita promote data, tuju internet laju dan sebagainya. Kita dapat user. Lepas tu kita nak twist user tu supaya buatlah bisnes susah. Okay, jadi cara dia, kita kena tahu setiap ni adalah dengan cara kita tambah market. Kalau kita selama ni kita dah promote asal promote pada data yang banyak, data banyak, tak jadi. Market tu dah tepu, kita rasa dah tak boleh. Okay, kita pergi pada market yang lain, iaitu data laju pula. Kita tak cari orang yang nak data banyak, tapi kita cari pada orang yang nak data laju. Kita promote pada data laju, automatik golongan sasaran kita tu dah bertukar. So kita dah tambahkan aliran cash flow, aliran kita punya marketing kita supaya kita boleh tambahkan lagi market yang ada. Selama ni market orang yang nak data banyak ni, mungkin dalam 30 juta orang, kita ada 10% orang yang data banyak. Okay, bila kita tukar saja market, kita nak data laju, automatik kita dah tambahkan market kita daripada 10% tu dia jadi 15%. Sebab 5% ni, diorang tak heran pun data laju. Diorang tak heran data banyak, diorang nak data laju. Jadi daripada sini, kita dah beralih daripada pasaran yang dah tepu, data banyak tu, kita dah jadi data laju. Lepas tu kita tukar lagi market. Okay, mungkin orang tak nak data laju. Orang sekarang duduk rumah, orang nak work from home, orang nak PDPR, orang nak buat Zoom meeting dan sebagainya, diorang perlukan hotspot. Tertukar lagi market. Jadi kita kena banyakkan explore market baru. Saya bagi contoh. Ada seorang ejen saya.
Nama dia Tuan Habib. Tuan Habib ni. Okay, Tuan Habib ni, dia adalah seorang yang sangat kreatif. Di kala orang ni tengah promote pasal data, pasal apa kan, dia fokus market yang lain. Dan market dia ni saya rasa tak pernah disentuh oleh orang lagi. Daripada kerajaan, dia nak kerajaan nak bagi laptop sekian macam itulah. Saya pun tak berapa nak jelas sangat dengan penerangan dia. Tapi apa yang saya cuba sampaikan kepada rakan-rakan, dia target pada market yang mana budak-budak company nak supply laptop ataupun untuk PDPR, dia cuba nak masuk market tu untuk supply SIM card. Jadi market dia ni besar rakan-rakan. Besar. Dan bayangkan bila dia dapat market tu, dia siap dapat offer lagi dengan bayaran duit top up lagi. Siap, okey, contoh seorang budak ni akan dapat bayar 200, kerajaan akan bagi 200 setiap seorang untuk guna plan 150 gig untuk 6 bulan. Okey, jadi di kala orang tengah target plan 89 gig, 109 gig kan, dia main target market yang 150 gig tu untuk 6 bulan tu. Jadi tuan-tuan tak nampak tak? Dia kreatif dia explore market yang baru. Bila dia explore market yang baru, itu yang jadi pendaftaran dia sampai 100 lebih. Rakan-rakan tengok tak ada satu nama ini yang daftar 100 lebih. Orang ni lah yang saya cuba ceritakan. Yang mana dia ni macam mana dia daftar banyak disebabkan dia explore satu market baru. Bila tuan-tuan dapat jumpa satu market baru, itu yang menjadikan tuan-tuan punya pendaftaran boom. Jadi tuan-tuan kena pandai tambah market. Tuan-tuan kena pandai explore market yang baru. Okey, kadang-kadang saya bagi contoh. Bila kita promote dalam bisnes kan, kita nak ajak orang buat bisnes kan. Bisnes ni market dia besar tuan-tuan. Market dia besar. Sebab bila kita cakap bisnes, tak semestinya bisnes dia kita kena cerita pasal income passive. Kan? Ada orang dia dah ada income passive sendiri, dia dah selesa dengan income passive sendiri. Ataupun dia memang tak nak ambil tahu, dia tak faham tentang income passive sendiri. Bila kita cerita pasal ribu-ribu income, ribu-ribu passive dan sebagainya, orang akan tanam mindset bisnes ni mungkin mahal, mungkin susah dan sebagainya. Tapi bila kita cuba explore satu market baru, business is business juga, tetap business juga, tapi kita explore satu market baru. Market dia apa? Di kala orang tengah promote business passive, kita main apa? Kita main market business murah. Kita main market business murah. Oh, business ni RM12 impulsif je. Hilang tak kaya, simpan tak miskin. Hilang tak miskin, simpan tak kaya. Simpan tak kaya, hilang tak miskin. Simpan tak kaya, hilang tak miskin. Dia akan main market modal murah aja. Orang tengah promo pasal fizikal, dia main modal. Jadi orang-orang yang selama ni, yang memang nak mencuba bisnes, dia memang ada satu market ni, dia memang nak mencuba bisnes. Dan market dia ni, dia cuba mencari satu bisnes yang dia nak mula, tapi dia takut risiko. So bila dia nak mulakan, dia takut risiko. Mesti dia nak satu bisnes yang modal dia murah. Jadi kita mainkan sentimen ni, sebenarnya kita dah explore satu market baru yang mana orang yang nak mencuba bisnes. Ramai tak orang nak mencuba bisnes? Ramai tuan-tuan. Waktu COVID ni lagilah ramai orang nak cuba bisnes. Orang nak cuba tambah pendapatan. Tapi kebanyakannya orang modal tak ada. Jadi bila kita main satu sentimen market, kita cuba cari explore satu market yang ni, kita cuba mainkan bisnes kita modal rendah. Mesti kita akan nampak akan tambahkan probability penajaan kita sebab kita dah explore satu market baru. Selama ni kita tak habis cerita pasal income passive. Tapi kita lupa nak sentuh pasal bisnes modal murah. Sebab apa? Kita terlampau fokus pada market ni. Market income passive ni adalah market orang yang tahu pasal mana ni. Contoh, market income passive ni adalah market sesuai untuk orang yang dia dah buat bisnes selama ni, dia dah penat. Dia dah penat jual barang. Suatu masa dia cuba, aku nak cari dah tu bisnes yang aku boleh dapat, buat sekali income dapat sekali. Orang-orang ni memang akan sangkut dekat market ni. Dan tuan-tuan bayangkan beratus-ratus ejen promote pada tempat yang sama, market yang sama. Tapi cukup jarang orang cuba pada market yang lain, iaitu bisnes murah. Ada juga sebagian orang, dia nak buat bisnes. Tapi dia cukup berhati-hati untuk bisnes dia sebab dia takut bisnes itu haram, bisnes itu tak bagus. Ada orang jenis jaga, ada orang jenis macam ni. Jadi kita explore satu lagi market, kita cuba main sentimen bisnes ini adalah bisnes patuh syariah. Kita cuba main market ni.
Jadi kita banyaklah kawan orang-orang yang jenis macam ni. Jadi kita kena pandai main market. Business ini tak semestinya paling kapis. Kita kena pandai main market. Kita cuba main market tu. Baru kita akan explore satu market. Bila kita dah cuba promote yang ni dah tepu, kita main market lain pula. Dia akan bertambah. Probability untuk kita closing tu bertambah. Kan? Kalau kita rasa aku tak tahulah nak main mana, tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jadualkan diri tuan-tuan. Okey, untuk 2 hari yang sama kita main market yang ni. 2 hari yang esoknya kita main market ni. 2 hari seterusnya kita akan fokus pada market ni jadi. Jadi kita akan tengok mana yang mendapat feedback yang lebih besar. Okey, mungkin kita kena spend lama sikit lah, 3 hari ke ataupun seminggu ke. Tengok macam mana. Apa feedback dia. Kalau tuan-tuan rasa benda ni susah, dah buat tak jadi, tepu, tuan-tuan try ubah market yang lain. Apa lagi? Cuba tuan-tuan komen dekat ruang chat. Apa lagi market yang ada untuk bisnes? Contoh, saya bagi contoh. Okey, passive income. Ni satu market lah. Orang yang nak mencari income passive. Tuan Wah ada market ni. Orang yang nak bisnes modal rendah. Market ni ada juga. Tuan Wah ada. Orang yang mencari bisnes yang patuh syariah. Tuan Wah ada. Market ni. Apa lagi yang tuan-tuan boleh? Bagi idea. Contoh, market yang ada dalam Tuan Wah untuk bisnes. Saya nak tengok. Pandai tak tuan-tuan gunakan ni? Pandai tak? Cuba komen sikit. Apa contoh lagi market yang tuan-tuan boleh dapat? Saya pun bagi contoh. Ustaz, kita boleh fikir. Apa lagi idea lain untuk target market yang baru? Okey, saya bagi lagi contoh. Bisnes untuk orang pencen. Contoh, Abdul Rahman CEO. Bisnes untuk ibu tunggal. Ya, boleh. Tapi tuan-tuan jangan tahulah ibu tunggal tu apa market dia. Students market, yes. Tuan-tuan dah faham kan apa yang saya cuba sampaikan ini? Student market, market untuk ibu tunggal, market untuk orang yang nak pencen. Contoh orang tua. Orang tua, bila dia dah tahu, bila dia dah habis dah kerja, dia dah sampai umur dia nak dapat KWSP, umur dah 55, dia dah tak boleh kerja selepas tu. Kita tahu kan, orang yang dah umur 40 tahun ke atas, untuk dia start nak bekerja, dia nak cari kerja-kerja yang biasa, dah cukup susah. Sebab kebanyakannya kedai-kedai ataupun apa nak cari staff, dia nak cari staff orang muda. Mana ada kita tengok orang yang kerja McDonald, orang yang kerja Aeon, jadi promoter, tiba-tiba ada umur 50 kan. Mesti budak-budak. Betul. Dia nak cari orang yang bergetah lah, orang yang muda. Okay. So, bila orang tua macam ni, dia dah tahu. Dia timing will come. Maksudnya, dia satu masa dia dah tak boleh bekerja, dia dah stop, dan masa tu dia kena hidup. Umur 55 tahun, purata sekarang ni rakyat Malaysia meninggal dunia, purata adalah umur 70, 75, 80. Jadi tuan-tuan bayangkan, daripada umur 55 sampai umur 80, dia ada masa lagi berapa? Ada masa lagi 25 tahun lagi untuk survive. Pendapatan bulanan tak ada. Jadi masa ni kita boleh main sentimen. Bisnes untuk pencen. Pencen seumur hidup. Jadi kita kena pandai. Ini market kita. Kita explore market untuk orang-orang tua. Sebab itulah tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan tak sedar lah. Tuan-tuan tak sedar. Sebab itulah kebanyakan kena. Bila kita tengok orang yang tua, kebanyakannya kan dia akan dapat dealer-dealer dia aktif ni orang tua juga. Tuan-tuan faham tak? Contoh, saya bagi contoh. Tuan Hafzan yang saya baru interview baru-baru ni kan. Dia kebanyakannya, bila dia buat bisnes ni, kebanyakannya dealer-dealer dia itu adalah geng-geng kilang dia. Sebab apa dia dapat geng-geng kilang? Sebab itu sebenarnya dia tak sedar. Dia target market tu. Dia target market tu. Sampai bila kita nak kerja kilang? Kau dah kerja 8 tahun, dah kerja 5 tahun, gaji tak naik-naik. Okay, kau buat ni bisnes ni 3 tahun, 4 tahun, aku dah buat setahun, aku dah dapat gaji dah 2 kali ganda, 3 kali ganda lagi banyak daripada aku kerja kilang. Dia target market ni. Dia tahu orang kilang ni gaji tak boleh naik, dia main sentiment kat sini. Saya ada seorang kawan saya, nama dia Wan Najmuddin. Dia kerja 10 tahun, gaji dia naik tahu berapa? 1,000. Daripada 2,000 jadi 3,000. Selepas dia kerja 10 tahun, tuan-tuan. 10 tahun. Dia main sentiment tu. Kebanyakannya dealer-dealer dia aktif. One of dealer dia paling aktif adalah dealer tempat dia kerja tu juga. Sebab dia target market tu. Sebab itulah kita tengok. Macam contoh Tuan Takiuddin. Itu adalah antara leader saya yang top leader untuk bulan Julai. Dia dapat hadiah gold bar daripada saya sebab dia ada 9 orang dealer dia. 9 orang tak saya rasa dealer dia yang mendaftar 15 ahli ke atas. Tuan-tuan tahu tak kebanyakannya dealer dia ni apa? Dealer yang sama age dengan dia. Sama umur dengan dia. Macam mana dia boleh dapat dealer ni? Sebab dia banyak promote
tentang bisnes dan pada masa yang sama market dia adalah orang muda. Sebab itulah nama grup dia team. Dia target untuk melahirkan anak muda yang ada pendapatan sendiri. Jadi fokus dia bila dia promote, dia tak habis sentuh isu anak muda. Dia sentuh isu budak-budak. So apabila kita nak bergantung harap kepada mak ayah, apabila kita nak, dia main benda tu. Dia tak ada pun promote business ni as a, macam kita panggil public. Kerja, dia tak ada sentuh pasal kerja, dia sentuh pasal budak-budak je. Lepas SPM, sebelum SPM, habis SPM mesti ada pendapatan dan sebagainya. Dia tunjukkan testimoni pun banyak main budak sebab apa dia target market kat situ. Kan contohnya, share jutawan. Tuan ahli tim kan. Okey, apa yang selalu dimainkan oleh Tuan Ki ni, Tuan Syauqi ni, bila promote, dia main apa? Apa market dia? Apa di mana dia kena fokus? Tuan sendiri bagi tahu. Kan? Contoh Tuan Will cakap kan, umur 30 majikan tak terima join bisnes. Silakan, tak ada masalah. Okey, tuan-tuan boleh gunakan apa market yang tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan boleh diversify kan. Sebenarnya bila kita promote, kita tahu kita punya market ni besar. So kita kena explore the market. Banyak market. Kita jangan terlalu public sebab tak kena pada orang tu sendiri, tak kena pada hati dia. Jadi kita kena pandai gunakan which one market yang kita nak target. So bila kita jumpa market ni, kita dah buat 3 hari seminggu, kita cuba market ini, market ni tak jadi. Kita explore market lain pula. Oh, market ini tak jadi, kita explore market lain pula. Dia macam tu. Ini saya cerita pasal business saja. Ajak orang buat business. Belum lagi saya cerita pasal user pula kan. Macam user tadi saya cakap, kita explore market speed internet. Oh, tak jadi speed internet, kita cuba explore market untuk orang guna untuk hotspot PDPR pula. Oh, tak jadi market tu, kita cuba pula explore market lain pula. Hairat, ada seorang. Saya ni cerita banyak tuan-tuan. Sekarang saya cerita banyak kan tak suka pula. Okey. Ada seorang, nama dia Rosli. Ini saya cerita bukan cerita tiba-tiba. Sebab, yalah, saya rasa mungkin sebab saya suka mendengar cerita lah. Orang selalu call, WhatsApp dia cerita pengalaman dia kan. Ada seorang ni, nama dia Rosli. Dia ni orang Melaka, branch Melaka. Dia ni umur dia memang dah kita panggil dah legend lah. Dah 50 kat atas kan. Jadi tuan-tuan nak tahu tak macam mana cara dia buat? Dia kata, bang, kali ni saya tak pernah apa promote data-data. Saya tak pandai bang. Sebab itulah kalau orang minta data-data ni, saya tak kisah sangat. Sebab saya tak pandai. Tapi saya cukup marah bila Hairat tu ditukar. Dia mengadu saya lah. Tahu tak apa sebab dia buat? Sebab dia cerita kat saya, selama ni dia ni jenis orang yang kaki surau. Saya pergi surau, dia suka sangat hasut orang surau untuk guna SIM card dia, jual. Kebanyakannya bila dia aktif, user dia semua daripada surau. Sampai dia boleh buat, nanti saya cerita benda tu lah. So macam mana cerita dia target orang surau, dia suka cerita. Orang surau ni dapat hairat kematian. Okay. Dapat hairat kematian. Hairat kematian, dia orang kena bayar. Setiap tahun bayarlah sekian-sekian berapa untuk dapat hairat kematian dalam RM600 ke RM700 lah, dia kata dekat sana. Jadi bila dia buat dapat macam ni, dia suka convince orang. Dulu RM2,000 kan, sekarang dah RM1,000 kan. Okay, untuk convince orang guna SIM ni, alang-alang kau dah bayar untuk akhirat, baik kau guna SIM card wow ni, dapat akhirat kematian RM1,000 kan. Kau tak payah bayar bulan-bulan, kau dapat free. Jadi orang surau ni, dia orang cukup tak nak, dia orang cukup particular dengan masalah akhirat ni. Surau lah. Orang surau kan. Jadi kebanyakan dia market dia semua ni daripada orang surau. Tanpa plan. Sebab dia dah kata, dia jual plan satu dia kata. Dia jual plan RM50 je. Sebab orang sana memang top-up dia macam tu. Jadi dia orang tak heran. Top-up pun tak berapa, top-up RM50 pun dah mencukupi. Jadi point dia adalah hairat tu saja. Daripada situlah lahir user dia, daripada situ lahir dealer. So kadang-kadang, tanpa kita sedar, kita dah target market tu. Sebab itulah kita senang jual. Sebab kita tahu fokus market kita kat situ je. Jadi tuan-tuan kena identify which one market. Dan bukan yang saya nak cakap, bila tuan-tuan dah fokus pada market tu, tuan-tuan kena fokus pada market itu saja setiap masa. Kalau tuan-tuan boleh fokus pada market itu setiap masa, superb lah. Tapi kalau tuan-tuan nak jadi seorang yang fragile, ataupun maksud saya seorang yang tuan-tuan boleh pergi mana-mana, tuan-tuan tak sup pada satu benda, boleh, tak ada masalah. Kejap-kejap tuan promote pada market macam ni, lepas tu tuan-tuan promote pada market ni, esok tuan-tuan promote pada market ni. Tuan-tuan tengok macam orang Sabah kan, macam geng-geng Tahir Jannah, Tahir Jannah, apa market dia main? Dia main market hotspot dia.
Dia main market data hotspot untuk PDPR, dia main market modem. Daripada market dia tu meletup dekat satu Sabah sampai dekat Semenanjung pun supply modem. Saya sekali terikut. Sebab apa? Dia main market dekat situ. Dia tahu dekat Sabah tu masak. Dia kepakaran dia adalah offline. Dia suka target orang yang dekat area Sabah. Dan saya online kan. Jadi dia tahu apa kelemahan orang, apa kelebihan sikatan orang yang boleh tawar kat dia main kat situ. Sampai dia boleh hasilkan modem tu, modem yang dengan bekas ataupun casing dia, kotak dia terluar. Dia boleh terpahas macam tu. Tuan-tuan nampak tak kreativiti dia? Macam mana dia explore the market. So, tuan-tuan kena mahir benda ni. Okay. Contoh macam ada sahabat kita tanyakan dia. Okay. Market follower TikTok, market rakan Facebook, market location. Yes, silakan. Terpulang lah. Macam mana tuan-tuan nak mahirkan benda tu. Alright, okay. So far ada soalan tentang teknik yang kedua ni. Silakan tanya kalau ada apa-apa soalan. Ada soalan? Dah. Buka otak pasal market. Bukan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni kita terlalu kecilkan kepala kita tau. Kadang-kadang. Sebab kita ingat kan, bila singkat terluar je kan, data laju. Promote data laju. Sebab apa promote data laju? Sebab saya promote data laju. Saya ni dah macam boleh dikatakan macam satu figure tau untuk ramai orang. Bila saya promote ni, semua akan ikut benda ni. Kadang-kadang tuan-tuan tak payah ikut. Sebab saya nak try market ni. Bila saya try market ni, saya buatlah ini. Jangan tuan-tuan ikut saya 100%. Tuan-tuan boleh ubah ikut cara tuan-tuan. Okay. Kadang-kadang apa dia? Nak buat apa? Ya dah. Okay. Sorry ada iklan. Kadang-kadang bila kadang-kadang bila kita buat, contoh kita nak target tak semestinya kita kena fokus pada, contoh saya cakap dealer, saya fokus pada income passive. Kadang-kadang saya fokus pada sistem. Sistem ni mahal, tak ramai orang kan. Ramai orang ikut benda yang sama. Tak semestinya, tuan-tuan boleh gunakan. Kadang-kadang ada orang, contoh, saya cukup suka Tuan Izan. Orang fokus spesifik apa? Dia fokus aku ajak orang buat bisnes ni dengan cara target market orang yang suka buat bisnes cara mudah, orang yang suka buat bisnes mudah tapi income besar. So the target market orang yang macam ni. Dengan cara kau buat bisnes ni, kau buat 3 orang je. Kau dah boleh dapat income seperti aku, kau bagi wajah. Tuan rasa ada tak market orang nak macam ni? Nak buat kerja sikit, hasil dapat banyak. Jadi dia target market ni. Itu yang menyebabkan ramai orang nak ikut dia. Sampai orang yang daripada buat peluang pun lain sanggup bersaing dengan dia. Jadi tuan-tuan, benda ini yang mahal. Dia twist market tu supaya dia target market yang ini. Market ini tak ramai orang buat. Jadi tuan-tuan kena kreatif dalam bina market ni. Okay. Alright. Jadi tak semestinya tuan-tuan kena follow saja. Tuan-tuan boleh buat apa saja cara. Macam mana tuan-tuan nak cari siapa market tuan-tuan. Dan ingat saya cakap, kalau tuan-tuan dah cuba market tu tak jadi, tuan-tuan tukarlah. Bukannya kalau tuan-tuan dah cuba market tu tak jadi, tuan-tuan meninggal dunia kan. Boleh tukar. Tukarlah apa-apa saja market yang tuan-tuan nak cuba. Silakan. Okey, ada soalan lagi? Baru yang kedua ni. Yang ketiga ni pun best juga. Okey, okeylah, saya akan pergi ke teknik yang ketiga. Okey, iaitu teknik beli dan derma. Beli dan derma. Ini adalah teknik yang ketiga yang tuan-tuan boleh buat. Okey, teknik yang ketiga ni, beli dan derma ni, benda ni tuan-tuan dengar pun tuan-tuan saya rasa tuan-tuan dah tahu dah. Dan tuan-tuan rasa macam wow, cara ni memang sangat wow. Okey, iaitu orang kita ni, kita kena tahu orang Malaysia ni memang suka buat kebaikan, memang suka buat kebajikan.
Suka derma, suka membantu, suka bersedekah. Tak kira orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina ke, memang macam ni. Kita memang jenis sikap suka bantu. Kita tengoklah waktu COVID, berapa ramai bantu. Sampai ada buat satu sistem bendera putih lah, bendera hitam lah, bendera putih lah, buat apa ni kita panggil gerobok rezeki lah. Kan, contoh macam saya buat tonwa prihatin lah, sampai orang yang bukan buat tonwa pun derma, tolong, derma, bantu. Kan, jadi tuan-tuan, kita memang macam ni. Okay, orang kita memang macam ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan boleh gunakan teknik ni, yang teknik ini sudah banyak orang guna. Okay, tuan-tuan, gunakan ruang ini untuk menaikkan sales kita. Saya bagi contoh, baru-baru ni saya pergi kedai Aceh. Kan? Saya pergi kedai Aceh. Tahu tak cara macam mana dia nak tingkatkan sales dia? Cara dia, okay, kita, bila dia beli, orang beli barang kat dia, okay, dia kata, jika anda tak nak, kita akan masukkan dalam satu tabung. Dia kata, tabung ini kita akan ambil 50% daripada tabung itu untuk disalurkan kepada anak-anak yatim. Bila orang kita tengok, ramai orang kat sana kat kedai runcit, dia cakap, baki, tak apalah bang, ambil lah bang, abang sumbangkan dekat abang punya program. Tapi kita sedar sebenarnya 50% daripada hasil tu dia dapat. Jadi dia dah tambahkan profit dia sebenarnya. Sebab orang kita tak kisah, asalkan dapat derma, okey. Jadi sebenarnya kita boleh apply ke dalam bisnes kita. Gunakan skill ni untuk menjadi kerja kita. Contoh, okey, you beli singkat. Okay, you beli singkat. Okey, kalau you beli 5, RM10 daripada nilai yang you dah bagi pada saya, RM10 tu kita akan salurkan kepada tabung sekian. Tabung untuk WWF, untuk animal kan. Ataupun tabung untuk Palestin, tabung untuk kebajikan, surau, masjid, tabung untuk ini, itu, pembinaan, tabung untuk madrasah, tabung untuk pembinaan rumah-rumah bantuan, rumah-rumah orang tua, sebagainya. Kita boleh buat apa saja cara untuk kreativiti kita. So, daripada orang nak beli 1, dia akan beli 5. Sebab apa? RM10. Kita akan salurkan kepada bantuan macam tu. Tapi janganlah kita tak buat, kita buat betul-betul lah. Okay. Contoh, beli beli, okay, RM5 daripadanya. Okay, tuan beli 10, jangan risau, total beli, tuan-tuan beli 10, okay, cik beli 10, harga dia RM130. Okay, RM5 tu kita akan masukkan ke dalam rumah yatim ataupun ikut situasi semasa. Contoh sekarang ni musim banjir dekat Kelantan, contoh kan. Okey, RM5 tu kita akan salurkan untuk bantuan banjir. Contoh macam tu. Okey, kita lancarkan misi kutipan derma ni, bantu masjid bangsa banjir Kelantan, contoh macam tu. Beli dan derma kepada bangsa banjir. Pelanggan memang kita prospek memang suka benda-benda macam ni. Benda ini dapat tingkatkan tuan-tuan punya sales. Percayalah kata saya. Sebab itulah si Rosli ni, branch Rosli ni, dia dapat close ramai orang. Sebab dia suka mainkan sentimen-sentimen macam. Contoh, dia target satu surau, dia kata dekat imam tu, dia buat satu imam, kita daftar satu tingkat bawah imam, tingkat ini, tak semua ruqyah dekat ni, semua ada surau ni, kita buat satu papan iklan yang kalau kita nak solat dekat surau tu kan, dia ada tulis yang bergerak kan dekat. Anda nak buat kebajikan, anda boleh tukar kepada sikap penuh. Setiap kali pop-up yang anda buat 20%, 10% ataupun 26%, 10% daripada top-up anda itu akan disalurkan ke dalam tabung masjid. Jadi benda ini dapat tarik imam tu untuk dia tukar sikap, dan pada masa yang sama dia gunakan tu untuk ajak semua ruyah tu tukar sikap dekat dalam tu. Jadi tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, semua SQ, segala AJK, orang-orang masjid yang baca itu semua nak tukar sikap. Tuan-tuan, tak semestinya orang nak tukar singkat ni tuan-tuan, disebabkan data laju, disebabkan data banyak dan sebagainya. Ada orang, dia tak nak pun semua benda ni. Dia tak kisah, dia dah selesa dah dengan singkat yang dia ada. Tak semua orang ada masalah singkat tuan-tuan. Tak semua orang. Ada orang dah selesa, walaupun dia ada data 10 gig pun dia dah selesa. Sebenarnya orang ini, kalau kita nak ajak tukar dengan kita mainkan sentimen data laju, boleh buat duit, orang dah tua. Orang surau dah tua, nak buat duit apa? Fikir nak mati dah kan? Jadi orang macam ni, dia tak perlukan benda-benda tu. Tapi bila tuan cakap, kau tukar
kau dapat menyumbangkan 10% daripada untuk surau, automatik dia akan tukar kan. Sebab apa? Sebab dia dah tak fikir dah. Dia memang top up 50. As long dia top up 50, dia boleh guna data sikit cukup. Pendapatan yang dia bagi tu dia boleh salurkan kat surau. So, kadang-kadang ada orang tak punya masalah untuk SIM card. Tapi bila tuan-tuan main benda ni, dia boleh. Dia willing untuk tukar SIM card. So, tuan-tuan kena pandai gunakan benda ni. Sebab itulah si BC Rosli ni, masjid-masjid dia banyak kautim, dia banyak tukar orang. Untuk event benda ni je. Okay. Tuan-tuan kena pandai. Contoh, beli, tuan-tuan boleh buat. Okay, tuan. Promosi, jika tuan daftar dengan saya, tuan beli SIM card, untuk top up tuan kali pertama, tuan buat, okay, untuk top up tuan kali pertama, 10% daripada top up tuan tu kita akan salurkan kepada masjid. Kita akan salurkan kepada mangsa banjir Kelantan. Kita akan salurkan kepada isu semasa apa sekarang ni. Kita akan duit sebahagian tu kita akan kumpulkan untuk kita beli set PPE untuk frontliner dekat hospital. Kan? Ataupun untuk kita bantu mangsa-mangsa COVID. Yes, boleh. Tuan-tuan boleh gunakan benda ni. Jadi orang, tuan-tuan boleh galakkan dia untuk buat top up. Tuan top up kali pertama, kita akan gunakan. Oh, bolehlah saya top up. Jadi tuan-tuan pandailah, tuan-tuan kan gunakan sebagai pada komisi, tuan-tuan cabut sikit, tuan-tuan buatlah sedekah untuk PPE. Ataupun tuan-tuan boleh galakkan tuan beli sikit banyak dengan beli ni. Ataupun tuan-tuan nak galak, tuan-tuan close sale dengan orang. Okey, untuk siapa yang daftar singkat pada hari ni, okey, pendapat jumlah yang tuan-tuan keluar untuk beli SIM card tu, sebahagian daripadanya saya akan salurkan untuk sumbangan set PPE untuk frontliner. Jadi tuan-tuan, orang yang tak fikir, orang yang ada fikir-fikir nak tukar, dia akan tukar waktu tu. Sebab waktu tu dia boleh beli sambil derma. Okey. Bijak kan? Kita boleh gunakan benda ini. Okey, boleh gunakan benda ini. Ada apa-apa soalan tentang teknik ketiga ni? Ada apa-apa soalan? Tanya. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya sekarang ni sedang tengok korang punya komen. Tak ada soalan? Senang kan? Tabung bantu Syah. Itu ataupun Tuan Syah boleh buat. Siapa yang beli SIM card hari ni ataupun siapa yang top up pada hari ni, sebahagian bantuan top up itu, komisen itu akan disalurkan ke dalam tabung Syah Ariel untuk beliau berbelanja. Boleh, silakan. Tuan-tuan boleh buat apa saja cara, ikut kreativiti masing-masing. Okay. Senang cerita, beli dan derma. Saya dah cerita structure, saya dah bagi point, saya dah bagi idea. Tuan-tuan cuba ulahkan untuk tuan-tuan tingkatkan sales, tuan-tuan. Boleh masukkan benda tu dalam tawaran kejam, boleh buat benda itu untuk tuan-tuan nak galakkan orang beli singkat ekstra dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat benda tu untuk galakkan orang top up dan sebagainya. Terpulang. Okey, terpulang. Okey, yang seterusnya. Last teknik keempat, iaitu funnel yang jelas. Funnel yang jelas. Okey. Teknik funnel yang jelas ni. Okey, funnel ini maksudnya, okey, benda ini dia akan membantu tuan sangat banyak. Okey. Funnel ini adalah di mana dia nak ajar anda bagaimana untuk anda pandukan ataupun pimpin ataupun pandukan pelanggan yang anda dapat, pandukan anda punya customer. Kita kira lah user ataupun dealer daripada point A sampai ke point B. Bermula daripada point yang mana pelanggan tu mula kontak kita, mula buat pembayaran, sampailah dia boleh jadi agent yang kekal, yang loyal, yang sampai dapat commission. So tuan-tuan kena cipta satu funnel yang jelas macam ni. Saya bagi contoh. Contoh, si Siti ni dia nak beli tingkat penuang. Okay. Ni kita bagi contoh asalnya nak beli saja. Asalkan nak beli saja. Daripada situ kita ada funnel. Okey, kita selepas dia nak beli saja, kita tahu kita akan offer dia sama ada 1 ataupun 5 ataupun 10 unit.
So daripada situ, dia pilih 5 unit sebab kita bagi offer dia macam-macam. Tawaran kejam lah senang cerita. Dengan beli 5 dapat sedekah, dapat derma. Contoh kan. Okay. Kemudian lepas dia dah beli 5 unit, kita ada offer dia pula. Set. Tambah 50, dia akan terus top up sekali siap. Okay. Selepas tu dia dah beli ni. Selepas tu bila dia dah dapat, dia dah beli, dia dah dapat barang, dia pun dah bayar, barang dah sampai. Kat situ dia dapat pula voucher. Macam saya ajar sebelum ni, teknik voucher. Yang mana okay, kalau dia dah top up sampai 5 kali, dia tandakan benda tu. Ataupun kalau dia nak beli SIM card, dia boleh tandakan benda tu, dia akan dapat free top up RM10 dan dia akan guna sendiri dan dia kongsikan kepada kawan-kawan dia. Ataupun wajib top up RM50 ataupun RM60 kali pertama. Kan dapat hadiah. Cukup 5 dapat something. So daripada situ dia akan repeat order, top up untuk selesaikan dia punya voucher tu. Dan selepas tu bila dia repeat order, kita pun akan offer dia pula, jemput dia untuk dia jadi agent pula produk ni, kita cerita dia. Dan dia jadi seronok dan dia pula nak tambah income. Jadi tuan-tuan nampak tak funnel dia? Dia bermula daripada dia baru nak start beli satu SIM card sampailah dia boleh jadi loyal agent. So ini kita kena ada cipta funnel dia. Kalau kita ada cipta funnel ni yang jelas, semua prospek kita tak kisah user ataupun dealer, dia akan melalui funnel yang sama dan dia akan menciptakan kita punya commission sangat besar. Rakan-rakan. Dan rakan-rakan perasan tak? Benda inilah yang saya buat sebenarnya. Tak ramai orang perasan. Saya akan bermula daripada ajar orang macam mana buat iklan. Selepas dah buat, dia dah pandai closing. So daripada situ apa yang saya ajar kepada rakan-rakan? Kalau dia beli satu SIM card, that means the user. Kalau dia beli banyak SIM card, that means the dealer. So bila dia jadi user, apa funnel yang saya buat? Tuan-tuan kena pandukan dia, suruh dia pergi kat Telegram ini untuk dia belajar cara guna SIM card. Untuk user kan. So dia akan belajar cara guna SIM card dekat Telegram. Dia dah tahu macam mana guna plan data, cadangan, tips berguna untuk dia, mana plan yang sesuai untuk dia dan sebagainya. Saya pandukan dia kat situ, suruh dia pergi dekat page Tonewall. Suruh dia pergi dekat saya punya group untuk dapatkan info. Suruh dia like, follow saya punya Facebook. Okay. So daripada situ, dia akan dapat info daripada page Tonewall tentang kempen-kempen. So dia pun akan galakkan dia top up. Dia top up setiap bulan dapat hadiah, dia akan terus loyal. Dia pula follow Facebook saya, dia join group info Tonewall, dia akan dapat pendedahan pasal bisnes. Saya tunjuk commission, saya tunjuk potensi bisnes. Dia tergerak hati untuk dia buat bisnes. Lepas tu dia baca lagi link Telegram tu, cara panduan guna SIM card, pak kat bawah, ajak pula jadi agent. Tunjuk pula commission, terdetik hati dia, bila berminat nak jadi agent, you boleh tekan satu link WhatsApp, pergi ke staff saya. Staff saya pula akan ajar buat duit. Daripada situ sendiri, dia beli SIM card, dia pandai daftarkan orang, dia join pula group support Facebook, dia dapat pula pendedahan online training, dia dapat join Isnin Khamis punya coaching mingguan. So dia bergerak sendiri. Asal daripada user, tiba-tiba jadi dealer. Nampak tak? Itu belum lagi dia dapat pula pocketbook. Dia dapat pocketbook, dia belajar cara guna. Tak masuk kat Telegram dekat pocketbook. Dia belajar last kali pula, ada pula gambar Tuan Ilham OKU, nampak testimoni OKU, dia nampak kat belakang boleh buat duit. WhatsApp kat nombor tu, dia pergi WhatsApp. Staff saya pula follow up dia. Dia tak layan, follow up lagi sampai 2 kali. Dia belajar pula buat bisnes, dapat video-video YouTube. Okey, tengok pula video YouTube saya daripada income RM53 sampai RM93. Okey. Dia pergi pula. Dia cari lagi. Dia join pula grup Telegram terbuka, masuk ikut flow. Ni funnel. Daripada user tuan-tuan, boleh jadi loyal punya agent. Okey. Inilah yang terjadi macam saya cerita pada Mamat yang tadi, yang duduk Bintulu, yang income dia boleh RM5,000 lebih. Sebabkan funnel macam ni. Ini baru saya cerita user, belum dealer. Dealer pula tuan-tuan dah close, tuan-tuan masukkan dia dalam channel Telegram, panduan mula bisnes. Ataupun tuan-tuan bagi dia link WhatsApp. So daripada situ staff akan ajar dia akan baca kat situ. Dia akan baca, dia dah faham macam mana buat duit. Tengok pula testimoni, macam mana saya bermula. Lepas tu dia tunjuk plan marketing, dia dah belajar. Kan, dia dah nampak peluang. Dia tengok pula commission, bukti commission masuk. Dia belajar. Lepas tu tengok pula channel Telegram masuk, cara untuk buat promosi. Dapat lagi 13 ebook. Lepas dia dah habis baca, jawab exam pula. Uji kefahaman dia. Dia dah faham. Daripada situ, dia masuk pula group support.
Dia ajar cara promote dan sebagainya. Isnin Khamis ada advance coaching. Selepas dia dah ajar, dia dah boleh promote. Lepas tu ada pula insentif untuk support dia supaya dia terus buat. Galakkan. Dia buat lagi. Ada coaching online berterusan daripada Facebook untuk motivate dia. Okey, jadi benda ni adalah funnel sebenarnya. Secara tak langsung dia tergerak secara sendiri. Saya dah aturkan benda ni since daripada tahun 2011 sampai sekarang. Sistem tu tuan-tuan. Okay? Sistem tu. Jadi benda ini yang mahal tuan-tuan. Tuan-tuan kalau boleh buat funnel ini yang jelas, itu yang menjadikan commission tuan-tuan boom. Okay? Okay, saya baca. Capai branch center je terus bayar staff, urus funnel. Boleh tuan, boleh. Silakan. Tak ada masalah. Funnel ni sebenarnya, kita nak pandukan orang tu secara automatik. Yang mana bermula daripada dia start beli, sampailah kita boleh buatkan dia beli banyak. Lepas tu dia jadi enjoy dia guna lama. Lepas dia dah guna lama, dia pula nak buat bisnes. Dah buat bisnes, dia guna lagi lama. Macam tu. Okay? Dia jadi suka. Jadi funnel tu bermula daripada user, terus nak tambah income jadi agent. So benda ini, kita tak boleh buat sendiri. Kalau kita uruskan seorang-seorang, matilah nak. Kita kena ada funnel, kena ada sistem. So tak kira lah orang tu level apa pun, semua akan buat masuk funnel yang sama. Dia akan boom tuan-tuan. Dia akan boom. Okay. Jadi inilah funnel dia. Alright. Setakat ni ada soalan untuk yang terakhir punya tips ni. Ada apa soalan? Okay. Terbakar masing-masing. Alright. Tuan Adam ada apa-apa soalan? Tuan Habib? Kalau ada, boleh komen dekat ruang chat. Sebab itulah apa sistem yang saya buat sebenarnya, benda ni sangat penting, sangat memberi manfaat. Kalaulah saya bagi tu contoh lah. Saya bukan nak cakap apa. Okay, tapi tuan-tuan boleh fikir sini. Kalaulah sistem funnel saya ni, hanya omong kosong saja, hanya benda ni kita panggil cakap tak super bikin je, okay, tak adalah saya boleh hasilkan komisen sebesar ini rakan-rakan. Tinggalkan jauh ramai orang yang lain. Betul tak? Tuan-tuan tak ada rasa pelik ke? Macam mana saya boleh capai satu komisen yang sangat tinggi sampai saya boleh katakan ramai orang susah nak kejar. Antara sebab yang besar dia adalah sistem funnel ni yang tak ramai orang buat. Bila ada orang buat benda ni, maka mesti komisen dia akan boomnya. Okay? Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan belum bersedia betul-betul untuk buat satu sistem funnel macam ni, bermula daripada A, customer tu start beli saja singkat, kita dah terus pandukan dia sampai dia boleh jadi dealer. Kalau tuan-tuan tak ada benda ni, tuan-tuan rasa tak boleh nak buat, tuan-tuan gunakan je apa sistem yang saya dah bagi. Tuan-tuan kena manfaat, tuan-tuan kena betul-betul mahirkan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pelbagaikan, tuan-tuan nak kreatifkan lagi, silakan. Contoh, tuan-tuan nak gunakan sistem saya sama tapi tuan-tuan nak buat satu benda tu lagi efektif, silakan. Okay. Tapi apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, sistem funnel ni sangat mahal. Kalau tuan-tuan boleh cipta ataupun tuan-tuan boleh, kalau tak boleh cipta tak apa, gunakan saja betul-betul sistem funnel yang saya bagi ni. Tuan-tuan akan cipta satu dealer yang bagus, user yang kekal. Right? Okay. Ada beberapa soalan lagi? Sedap tu, Tuan Fazil tu. Borak dengan siapa tu? Jaga kesihatan, Tuan Fazil. Jaga kesihatan. Okey. Kalau dah semakin jelas, okeylah. Alhamdulillah. Okey. Jadi, saya rasa tak ada apa-apa soalan. Jadi, izinkan kita off lah untuk sesi meeting kali ni. InsyaAllah kalau ada lagi rezeki, ada lagi hayat saya, minggu depan ke 2 minggu depan ke, kita akan sambung lagi buat meeting. Okey, kita akan sambung lagi. Jadi saya pun belum solat lagi, saya nak kena solat dulu. Okey, dan apa yang saya nak cuba, saya nak pesan kepada rakan-rakan, ingat dalam bisnes ni kita kena kreatif. Itu saja yang paling penting.
apa yang saya cuba ajar kepada rakan-rakan ni sebagai asas dia saja. Kita nak dapatkan idea dia saja. Selebihnya kepakaran kita, akal fikiran kita, macam mana kita nak cuba olahkan supaya benda tu jadi betul-betul efektif. Right? Itu saja yang paling penting. Akal fikiran kita yang paling penting, yang paling mahal. Tak ada orang boleh kalahkan. Tak ada siapa pun sipu, master, siput ke apa ke yang boleh lebih hebat daripada akal fikiran kita. Akal fikiran kita Tuhan bagi tu paling mahal. Kita kena pandai olah. Kalau kita buat tak jadi, kita kena fikir kreativiti. Macam mana kita nak bagi jadi. As long kita boleh buat penajaan secara konsisten, kita boleh pastikan kita jaga MNP. Ketiga, pastikan dealer kita boleh berkembang. Memang komisen kita boleh meletup. Okay. Dan akhir kata saya harap selepas ni kita semua boleh kembali seperti biasa. InsyaAllah nanti ramai orang dah boleh kembali aktif buat bisnes kan. Bila ekonomi dah jalan seperti biasa, ramai orang boleh aktif buat bisnes. Tuan Fadzil pun boleh keluar, buka booth, boleh jumpa orang, boleh kita panggil boleh jumpa orang, boleh jumpa kat kedai makan, dine in. Jadi proses untuk closing, proses untuk kita posting kat, proses untuk jumpa orang lagi bergiat aktif lah masa tu. Jadi kita doa bersama semoga Malaysia kita ni boleh recover lah daripada penyakit. Yang paling penting, satu saja saya pesankan kawan-kawan, sama-sama kita bantu negara kita untuk kita capai immunity kelompok. Itu yang paling penting. Okay? Itu yang paling penting. Kalau selagi kita semua tak bekerjasama, selagi kita tak bekerjasama masing-masing, kita tak buat kita punya part, iaitu ambil vaksinasi kan, untuk kita capaikan negara kita supaya boleh capai lebih daripada 80% yang ambil 2 dos. Kalau kita tak bantu kerajaan, kita tak bekerjasama, kita tak doing kita punya part, sampai bila-bila kita kekal macam ni rakan-rakan. Kita kekal macam ni. Jadi sama-sama kita. Jangan takut, jangan apa, pedulikan kata-kata orang, kita ikut kata orang yang pakar dalam bidang tu. Saya bagi contoh kepada rakan-rakan. Saya jual singkat. Okay. Kalau tuan-tuan nak tanya pasal singkat Tuan Wow, tanya saya. Okay, bukan tanya pada orang yang jual kapet. Kalau tuan-tuan tanya pada orang jual kapet, memang dia pun jadi jawapan yang tak betul. So sama juga, dalam apa saja benda pun semua terpakai. Kalau kita nak tanya pasal kesihatan, tanya doktor. Okay, bukan tanya pada bomoh, bukan tanya pada tukang urut. Okay, memang jawapan dia tak masuk akal. Pergi tanya orang yang jual singkat pasal vaksinasi, memang tak akan dapat jawapan yang betul walaupun dia betul. Tanya pada orang yang dah bertahun-tahun belajar menghadap benda tu hari-hari. Okay, jadi kita doakan semoga benda ni kita dapat capai immunity kelompok dan seterusnya kita semua boleh jalankan ekonomi biasa. Kita tak ada masalah tuan-tuan. Kita komisen kita memang jalan setiap bulan. Tapi macam mana dengan saudara-mara ahli keluarga kita yang lain yang terkesan tu? Sampai bila tuan-tuan dia orang nak bertahan kedai kena tutup ni? Kalau kita masih lagi pentingkan diri, kita tak nak support negara kita untuk capai immunity kelompok lebih daripada 80% ni, sampai bila-bila lah ramai orang akan terkesan tuan-tuan. Berapa ramai orang dah bunuh diri. Okay, jadi harap kita semua boleh kerjasama. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.